Okey. Saya buka 3.4. Kalau hari tu kita ceritakan tentang Perang Dunia Kedua yang saya lukis sampai ya Allah ya Tuhan aku pun tak tahu aku lukis apa. Yang dekat kempen dekat Eropah tu kan. Macam mana Hitler berjaya membuat itu dan ini, berjaya menakluk satu-satu kawasan guna strategi perang dia dan sebagainya. Maka kita tak boleh lupa kawan dia. Sebab sekarang ni kalau kita buat macam aku kata tajuk ni wajib buat timeline kan. Wajib buat timeline. So wajib buat timeline dia start dengan 1914. Ulang balik, ulang step hari tu. Lepas tu 1918, 1939, lepas tu 1945. Kita ulang semula step berikut. Betul tak? Okey. Bila dah macam ni, kita tengok World War I, World War II kan. Kita terlupa tau. Dia bukan perang Eropah, tapi dia perang dunia. Maknanya hari tu kita syok cerita semua ni peta saya pun tunjuk confirm hanya menunjukkan situasi yang berlaku di Eropah, tetapi tak menunjukkan situasi yang berlaku di benua lain. So korang mesti akan tanya, ada perang tak kat tempat lain sebenarnya? Ada. Yang sampai belum Malaysia, tanah Melayu kena jajah, itu pun perang sebenarnya. Tercatat dalam kitab sejarah, Perang Dunia Kedua dekat Asia kita pun jadi. So bermakna bermula 1939 sampai 1945, Eropah satu platform, satu kawasan, satu medium. Medium kedua ialah di Asia Pasifik. Kenapa Asia Pasifik macam ni? Asia Pasifik, oh ya Allah, hari ni buka kamera bagus. Okey, saya share screen Alright, apa yang ada? Okey, saya share screen sekejap. Saya tunjuk something. Okey, Asia Pasifik. Macam tu lah. Apa yang awak nampak tu. Saya tekan sekejap. Okey. Apa yang awak nampak ni ialah Asia Pasifik. Ni gitu. Allahu Akbar. Gitu. Okey, apa yang awak nampak ni adalah Asia Pasifik. Okey, situ. Okey, apa maksud Asia Pasifik? Kalau kita tahulah kan, kita belajar selama ni, saya slowkan sikit cara saya ajar. Sebab saya nak semua faham kali ni. Okey, apa benda Asia Pasifik tu sebenarnya? Asia kan benua. Asia adalah sebuah benua. Kita ada Asia, ada Eropah, ada Amerika dan sewaktu dengannya. Pasifik tu dekat mana pula? Kena faham, benua terbesar dunia Asia tau. Ya, Palestin, Asia. Jepun, Asia. Walhal dia jauh beribu batu, tapi tetap Asia. Rusia, Asia ada, Eropah pun ada. Dia dua-dua belah ada. Nampak tak kat situ? Bermakna Asia mana kita nak sebut peperangan ni jadi ni? So, kita letakkan di Pasifik. Pasifik tu apa, dik? Laut. So, lautan Pasifik. So, kawasan peperangan tersebut berlaku di lautan Pasifik. Jadi, bila kita kena fikir dulu, kalau laut, perang guna apa? Takkanlah kau jalan kaki atas laut kan, dik? Itu orang gila, dik. Bukan kau, dik. So, bila kita tengok laut, kita berperang menggunakan tentera laut. Keluarlah kapal perang. Selama ni hari tu, kita tak dengar sangat berita pasal kapal perang. Ada, tapi tak nampak fungsi yang jelas. Sekarang ni nampak peperangan antara kapal-kapal yang berlaku. Suara hilang. Jelas. So, dia melibatkan kapal perang. So, tentera laut pertama. Lepas tu, saya lawan siapa dengan siapa? Kalau Asia Pasifik, ingat balik pakatan tripartit ataupun tiga kuasa. Kita ada Nazi Jerman, kawan lagi satu Itali, fasisme Itali, bawah siapa? Benito Mussolini kan? Dan yang ketiga, siapa best friend dia lagi satu? Best friend dia lagi satu kat Asia. Nama dia siapa? Jepun. Ini gang. Ingat tak kenapa hari tu Jepun serang Pearl Harbor? Jepun lawan US. Kat Asia ni, tapi sebab Jepun best friend dengan Jerman masuk campur, Jerman serang US pula. Isytiharkan perang. Sedangkan US tak masuk campur kat Eropah tau. Tapi bila ni best friend, ni dah isytihar perang dekat US, maka Jepun isytihar perang kat US, maka saya Nazi sebagai best friend, saya kena support kawan saya. Dia pun isytiharkan perang. Walaupun dia tak perlu pun. Dia hanya menambah masalah yang ada. Itu background.
Jadi bermakna peperangan ini berlaku di kawasan lautan Pasifik seperti mana yang anda nampak di skrin anda. Kalaulah anda tak clear dengan apa yang anda nampak, sebenarnya saya sediakan peta kat belakang. Ni. Ambil kau. Tengoklah. Ini peta yang saya ada. Peta secara full. Hari tu saya tunjuk peta Eropah macam ni. Kan? Ingat tak? Rupanya saya gunting sebenarnya dekat sini. Gitu. Saya koyakkan dia. Sekarang ni, kalau awak tak nampak, okay, ni. Sebenarnya saya ambil dekatkan sikit. Ini ialah Asia Pasifik secara umumnya. Secara umumnya. Kalau boleh nampak lah. Sini China, sini Jepun. Abaikan lukisan saya. Yang saya bulatkan ni Asia Tenggara. Yang ini semua kepulauan. Dan salah satu kepulauan nama dia Hawaii. Dekat Hawaii ni, dekat antara ni Hawaii ni, ada satu pulau, iaitu satu pelabuhan, nama dia Pearl Harbor. Situlah peperangan berlaku. Kalau korang dengar lah sekarang kan, mesti ada mak bapak korang cerita, dulu ada cerita perang tau. Nama dia Tora Tora ke, Pearl Harbor ke. Itu cerita perang kat sini. Ni. Sebab dia satu benda yang tak dijangka oleh sesiapa tau. Jepun kan, kalau kita tengok balik, okay. Sementara waktu saya stop presenting sekejap. Okay. Tengok screen. Tengok screen. Tengok whiteboard. Okay. Jepun kan, macam nak cakap? Jepun ialah sebuah, macam nak cakap? Sebuah kuasa yang orang tak nampak pun dia masa awal-awal. Tapi sejak dia geng dengan Jerman dan juga Fasis Itali, dia mula menunjukkan belang dia di kawasan dia. Selama ni, okay, 1904 dengan 1905, kalau kita ingat balik bab nasionalisme, ingat nasionalisme kena apa? 1, kena jajah, GSJ. 2, sedar. 3, juang, betul tak? Itu 3 step yang memang wajib. Kena jajah, dia sedar dia kena jajah, dia berjuang. Masa tahun ini, Jepun kena jajah. Jepun kena jajah dengan Rusia. Ini cerita keluar buku sikit. Nama dia Perang Jepun-Rusia. Jepun dia anggap kecil, masih nak membangun jadi kuasa industri. Siapa? Program Mikado Meiji kan? Remember? Ingat bab nasionalisme. So dia sedar dia kena jajah, tetapi dia lawan balik, dia kalahkan Rusia tau. Rusia yang besar gedabak tau. Peta saya tunjuk belakang tadi tu, besar tu kalah dengan negara Pulau Ketak tu. Kalah. Jadi satu dunia terkejut. Masa tu lah. So sejak daripada itu, Jepun membina askar dia, angkatan tentera lebih besar. Akhirnya pada 1939, dia pun menyertai Perang Dunia Kedua bersama-sama best friend ni di Eropah. Tapi dia punya platform dekat mana? Dekat Asia. Jadi daripada orang yang dijajah, dia menjadi penjajah. Daripada kesedaran nasionalisme, dia jadi imperialis. Dia pergi jajah orang pula. Itu Jepun. Dia lain macam sikit. Sebab tu Jepun 3.4 sampai 3.9 cerita pasal dia je. Sebab betapa lain macam dia. Faham kat situ? Sambung. So, dia startkan dulu. So, macam mana dia nak buat? Apa sebab dia sebenarnya? Apa dia buat sebenarnya? Okay. Keyword dia tadi, Jepun maju, dia nak menjadi kuasa industri. Keyword. Industri. Ingat balik macam UK dulu. Ingat macam Perancis dulu. Kalau saya nak memajukan industri saya perlukan bahan mentah. Saya nak bahan mentah, saya punya tanah tak ada bahan mentah. Sebab Jepun ialah sebuah pulau. Siapa tahu lukis Jepun? Jepun pulau yang besar macam ni, macam pisang ni. Jepun pulau tak ada kaitan dengan mana-mana negara. Hasil pun tak ada. Tapi dia nak jadi sebuah negara yang maju dan industri, dia perlukan bahan mentah. Dia pun dah start ada tentera. Jadi apa cara paling terbaik? Menjajah orang lain. Itulah start dia. Menjajah orang lain. So dia perlukan benda ini. Bila ada bahan mentah, penuhi keperluan industri. Bila penuhi keperluan industri, ekonomi naik, maju. Bila saya punya hipotesis, kalau ekonomi maju, politik juga maju dan stabil. Bila politik maju, sosial juga serta
Bill, iaitu formula PES saya. Kalau yang baru masuk, PES bermaksud politik, ekonomi dan sosial. Nak jawab soalan struktur, AC, kibat, sama. Ingat yang lain pun ingat dah kan? Kalau nak jawab soal apa soalan pun, inilah dia. Faham Sambung. So, bila dah inilah dia punya faktor utama nak sebarkan kekuasaan dia, bermulalah fasa perluasan kuasa. Soalan kedua, awak mesti nak tanya, kenapa, apa yang dia nak capai sebenarnya? Kan? Saya nak serang orang, saya nak industri, so apa yang saya nak buat sebenarnya? Saya perlukan bahan mentah. Bila saya dah bahan mentah, ekonomi saya maju. Tanya dulu. Saya ada bahan mentah, saya buat bahan mentah, jadi produk saya. Produk buatan Jepun. Belilah produk buatan Jepun. Dijamin halal. Kononnya begitu. Dah ada produk. Orang tak beli, untung tak? Tak kan? Rugi kan? Saya ada barang, orang tak beli. Siapa yang belajar ekonomi faham. Demand, supply tinggi, demand rendah. Rasanya untung atau rugi? Rugi kan? Bermakna saya perlu cari demand. Orang yang nakkan saya punya bahan yang saya curi daripada negara lain. Siapa yang nak jual? Siapa yang nak beli? Maka kalau tak ada orang nak beli secara rela, saya paksa diorang beli. Jepun. Penjajah kan? Bermakna saya kena jajah orang. Yang kedua, untuk meluaskan pasaran. Settle dua. Okey dah, settle dah. Seterusnya, dia mula membangun projek pembangunan Meiji bla 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 bla. Bila dah start membangun, saya dah start menang dengan Rusia. Saya menang dengan Rusia guna kuasa siapa? Tentera. Maka pengaruh kuasa tentera. Ini yang ketiga. Saya hanya bercerita saja. Tetapi saya dah boleh keluarkan satu demi satu faktor kenapa dia nak buat benda tu. Sedangkan Jepun dulu kena jajah. Ingat semula, US. US pernah kena jajah dengan UK. Bab 2, nasionalisme. Tetapi bila dia jual senjata dan itu dan ini, dapat keuntungan besar, duit banyak, dia jadi kuasa besar lepas Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. US. Sebelum tu dia kena jajah tau. So samalah. Ingatlah Jepun dengan US klon. Benda yang sama, cuma benua berbeza. Dari segi ekonomi dia. Nampak dah kat sini. Okay, sambung. So keperluan industri, satu. Kedua, pengaruh golongan tentera. Ketiga, orang Jepun ni kena faham. Best friend saya Jerman, Eropah. Itali, Eropah. Jepun, Asia. Kenapa? Jadi dia mempergunakan benda itu. Dia kata, kalau tak ada orang lain dekat Asia yang boleh jadi macam saya, biar saya jadi first. Maka saya buat order baharu Asia. Bukan order makanan tau. Order baharu Asia. Order bahasa Inggeris bermakna order ataupun pemerintahan. Maksudnya, kalaulah tak ada orang lain nak jadi pemerintah dekat Asia, biar saya lah yang memerintah. Kalau tak ada orang lain yang nak jajah di Asia, biar saya lah yang menjajah. Sebab dia kata, Asia untuk orang Asia. Dia kata cukup-cukuplah imperialis barat. Nak kekang pengaruh imperialis barat, cukup-cukuplah imperialis barat jajah kita, biar saya yang kontrol negara dan benua saya sendiri. Jepun. Lain macam kan? Lain macam. So, dia dah ada kuasa, dah ada kebebasan ekonomi semua. Apa yang akan terjadi ialah dia dah buat macam-macam and dia dah tak ada pesaing terdekat untuk lawan dia dekat Asia. Jadi dia seoranglah yang akan dapat semua benda dekat Asia. Sebab best friend dia yang lain seronok pergi musnahkan Eropah, dia seorang dapat Asia. Nampak? Okey. Secara ringkasnya, inilah faktor-faktor penjajahan Asia dimulakan oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Inilah tempat dia start. Boleh Okey. Lepas tu dah order Jepun yang baru ni, dia kata setiap negara akan tunduk di bawah pemerintahan dia. Tengok dekat sini. First, Jepun dekat sini. Jepun area sini. Dia nampak jiran dia China. Dia nampak jiran dia Korea. Dulu Korea tak ada South and North. Saya pernah cerita kan. Komunis dengan demokrasi. Saya pernah cerita Perang Dingin tu kan. Dulu tak ada pecah.
Dulu satu semenanjung Korea. Lepas tu Manchuria. Dulu Mongol. Mongol. Lepas tu Manchuria. So, area terdekat dia dalam wilayah Asia, tak ada orang lain nak jajah, saya menjajah. So, dia gerakkan askar dia masuk ke China, masuk ke Korea, masuk ke Manchuria dan tawan setiap wilayah tu dulu. Dan nak tahu tak? Masa 1938, dia masuk ke China, jajah sampai ke ibu negara dia Nanking dulu. Sekarang ni bukan Nanking, Beijing. Sekarang Beijing kot. Nah, dulu Nanking, dia masuk, macam apa yang Jerman buat, dia memperkosa dan merogol semua perempuan dan kanak-kanak yang ada dalam bandar tu. So, dia bakar bandar tu 3 hari berturut-turut. Sama je macam apa Jerman buat dekat Belgium apa dulu tu kan. Sama. Kekejaman dia memang tak mengira batas. Jepun sekarang dah lain lah. Tapi dulu macam tu lah. Kekejaman dia, kezaliman sebab dia nak tunjuk power. Nak tunjuk siapa lagi bagus. So, dia nak tunjuk dia lah tuan dekat Asia ni. So, Asia untuk orang Asia. Settle tak? So, dia nak singkirkan imperialis barat lah. Dia tak nak ada Jerman, tak nak ada Perancis. Jerman kawan dia kan, dia tak nak. Dia nak dia je. Tamak halover kan. Okay, sambung. Bila kena macam tu, Eropah tak puas hati. Selama ni I nak masuk Asia, tak ada orang halang I. Tiba-tiba orang pulau ni acah nak jadi kuat, nak halang I masuk. So, apa dia buat? Kau halang aku halang kau. Ingat tu. Dia halang kita halang dia balik. Tapi kita tak boleh halang dia dari segi kekuatan tentera lagi kan? Kalau tak, jadi perang dah kan? So, apa dia buat? Dia guna pula. Kalau politik ataupun pentadbiran tentera tak boleh guna, kita guna ekonomi. So, kita gunakan sekatan ekonomi. Apa yang diorang buat? Ingat, US dah jadi kuasa besar dunia ekonomi. Dia buat apa? Dia buat sekatan ekonomi keliling Jepun. So, orang tak boleh buat apa. Berniaga pun rugi, itu pun rugi, ini pun rugi. Jepun pun tercabar. Bila penjajah rasa tercabar ni, satu benda je yang dia akan buat. Dia akan mulakan serangan. Maka apa yang terjadi ialah, Jepun melihatkan bahawa Amerika Syarikat yang halang-halang sekat-sekat diorang ni pengganggu. Ibarat duri dalam daging buat mereka. Aku peribahasa pula kan. So, bila dah duri dalam daging buat mereka, I kena diamkan diorang dulu. Masalah besarnya ialah, di lautan Pasifik yang seluas tadi itu, dihandle sepenuhnya oleh armada US. US kontrol lautan Pasifik. Jadi, untuk lawan US, askar laut saya kena sama hebat dengan askar laut dia. Macam mana nak hebatkan pula? Maka apa yang saya buat ialah, kita serang dia dulu sementara dia masih tidur. Maka apa yang terjadi ialah, masa 8 hari bulan 12, 1941. Maka apa terjadi? Ingat tak timeline dekat atas? Kita buat timeline baru. 1939 dengan 45, kita besarkan timeline dia, letak dekat sini, start 1941 sampai 1945. Ingat, Perang Dunia Kedua habis 45, tak ada lain. Walaupun dua-dua tu jauh, Eropah Amerika, tapi sama je. Tempoh perang ni sama je. So, apa jadi? 1941, lambat kan? Dekat Eropah 39, memang lambat. Sebab selama ni, diorang tak main serang-serang apa dulu. Diorang serang China, diorang serang Manchuria, diorang serang Korea. Sebab dia kata, Asia untuk orang Asia. Maka dia serang tempat-tempat Asia dulu. Dia tak cari pasal dengan kuasa barat lagi. Tetapi, kuasa barat bagi sekatan ekonomi. Macam mana aku nak untung? Macam mana nak ada pasaran? Bila sekatan ekonomi turun, politik turun, sosial turun, industri tak dapat, bahan mentah tak dapat cari, pasaran pun gila. Nampak tak? Kesan dia, macam tu. Saya nak terbalikkan semula kesan tu, saya nak okeykan balik, saya perlu ambil tanah orang. Maka apa yang saya buat ialah, dekat satu kepulauan yang bernama Kepulauan Hawaii, dekat tengah-tengah Pasifik tadi, ni, Kepulauan Hawaii kat tengah-tengah Pasifik, kat sini, ada satu pelabuhan, nama dia Pearl Harbor. Jepun dekat sini, Hawaii dekat sini. Jepun menghantar 4 carrier. Tahu carrier? Carrier tu kapal besar, kapal yang bapak besar. Dekat atas kapal besar tu, dia ada kapal-kapal terbang. Macam tempat dia landing lah semua tu. Kalau awak tengok Avengers kan, Avengers yang first tu awak tahu lah. Macam tu lah. Sama macam tu. So, apa dia buat? Dia hantar 4 benda tu. Dia hantar 200 kapal terbang pejuang
fighter, Zero Fighter nama dia. Sangat laju, sangat power, sangat hebat. Tanpa orang sedar, dalam satu malam saja, dia berlayar dari Jepun sampai dekat Hawaii. Dia melancarkan serangan ke atas pelabuhan tersebut. Dia provoke dulu. Dalam peperangan, siapa yang lepaskan senjata dulu, dialah punca. Ingat tak Jerman dulu, dia yang menjadikan diri dia punca, akhirnya kuasa lain serang dia. Ingat tak? Sama lah macam ni. Jerman dulu attack Poland dulu. Tiba-tiba Perancis UK serang dia balik. Dia provoke. Sekarang ni, Jepun buat benda yang sama, tapi dia provoke US. Tidak besar lah kan? So, dia melancarkan serangan ke atas Pearl Harbor. Serangan itu serentak, iaitu serangan tentera laut 1. Jadi, kapal Zero Fighter, udara 2. Tentera darat, tak adalah, pulau kan. So, serangan tersebut berlaku pada 8 Disember 1941. Dia kata, dia nak ambil Asia Pasifik. Cepat-cepat, laju. Dan strategi dia sama macam strategi Hitler dan juga Jerman. Serangan kilat, serangan secara laju dan cepat. Maka apa dia buat? Dia serang Pearl Harbor. Kesilapan sama Hitler buat, dia pun buat dekat sini. Dia serang, dimusnahkan banyak betul kapal. Korang boleh tengok movie, korang macam-macam. Kapal banyak yang hancur. Kapal banyak hancur, kapal banyak rosak, kapal banyak tenggelam. Tetapi diorang langsung tak serang tangki simpanan minyak. Tak. Diorang langsung tak musnahkan habis-habisan tempat baiki kapal. Tak ada. Dia tak musnahkan langsung. Dia serang kapal-kapal je. Tempat yang, benda yang tak strategik. Memanglah musnah. Tetapi dalam masa 6 bulan, diorang dah boleh repair balik kapal tersebut. Tapi apa pun yang terjadi, the damage is done, guys. Kan? GG kau kan? So, apa jadi? Dia sorang lah. Dia ganyang kapal harbor tu sampai hancur. Ramai mati. 2,000 ke 3,000 mati. Aku lalu kedah. So, bila dah serang, engkau provoke dia, US yang tak nak masuk perang tadi, tiba-tiba macam yang aku cakap, mengisytiharkan perang ke atas Jepun. Dan disebabkan pakatan bertiga yang comel ini, kawan saya Jepun lawan US, Hitler pun follow. Saya pun isytihar perang lah ke US walaupun dia tak perlu. Dan juga diikuti oleh Mussolini di Itali. Ingat, Itali paling lemau. Dah ajar kan kelas sebelum ni? Kan? So, itulah yang pertama. Lepas tu kan, Asia Pasifik ni, kalau korang tengok, aku lukis tadi pulau-pulau-pulau, laut-laut. Lepas tu nampak bom Asia Tenggara. Penting tak? Penting sangat. Tanya soalan balik. Kenapa penting? Tengok balik kepada kenapa dia serang dulu. Kenapa dia jadi imperialis. Kenapa? Dia nak jadi negara industri. Dia perlukan bahan mentah. Siap. Bahan mentah untuk pasaran. Siap. Maka bahan mentah dan pasaran inilah penyebab utama kenapa Asia Tenggara diserang oleh mereka. Siapa yang diorang target? Diorang mula-mula nak target Singapura tau. Sebab apa? Ni Singapura, Pulau Comel ni, Singapura, sebab dia taraf pelabuhan bebas. Semua fokus kat situ, pedagang semua. Cuma kalau diorang attack pangkalan utama tentera British kan jajah Singapura masa tu kan. So kalau diorang jajah situ, memang complete habislah diorang. Kalau habis teruk lah. Katanya lah begitu. Tetapi, in order saya nak pergi ke Singapura, saya kena jalan dulu masuk sampai Malaysia, tanah Melayu dulu kena masuk dulu baru sampai Maka dia seranglah tanah Melayu dulu. Gitu. Maka mereka pada hari yang sama dia serang Pearl Harbor, hari yang sama dia gerakkan askar untuk serang Malaya, tanah Melayu. Dan di sini barulah korang faham kenapa Thailand dinamakan tanah yang bebas. Di sinilah korang faham. Di utara sana, tolong tengok utara, boleh nampak kan? Di utara sini apa yang terjadi ialah satu peristiwa yang berlaku ialah pendaratan berlaku di 3 kawasan. Tolong ingat yang ini. Dia berlaku di 3 kawasan. 1 Malaysia, 2 Thailand. 1 tanah Melayu, 2 Thailand. Sebab dia nak jajah tanah Melayu, bukan Thailand. Maka Thailand 2, dia 1. Sebab apa? Dia nak mengaburi pihak musuh. Saya nak jajah tanah Melayu, tapi kenapa saya letak Thailand 2 pasukan? Nampak tak? Macam pelik lah sikit. Lepas tu korang akan tanya, kenapa dia tak attack Singapura terus? Gunalah kapal terbang piu attack Singapura. Okay. Dalam bab ni, tolong ingat bab pasal pokok. Contoh, saya nak tebang satu pokok yang besar. Contoh. Saya nak tebang satu pokok yang besar.
keliling pokok tu ada semak samun, ada pokok duri, ada pokok kecil, ada banyak-banyak benda. Okey, soalan saya, adakah kamu akan pergi terus tebang pokok besar ataupun adakah kamu akan tebang semak samun pokok duri kecil-kecil kat tepi dulu baru tebang pokok besar? Soalan saya. Okey, cuba jawab. Cuba jawab. 1, 2, 3. Lambat sangat jawapan dia. Kalau saya lah, orang pandai kan, gitu. Orang pandai kan, saya akan tebang pokok-pokok kecil semak samun kat keliling dulu baru saya ambil pokok besar. Sebab apa? Kalau saya tebang pokok besar terus, kalau saya rempuh aja yang pokok kecil-kecil semua tu, saya luka. Saya lukalah, kena macam-macam racun lah, apalah. Akhirnya sampai kat pokok besar saya tak larat. Samalah juga situasi ni dengan penjajahan Tanah Melayu. Strategi pertama yang dia gunakan, dia landingkan tentera dia di kawasan yang tak ada tentera British. Nampak tak? Tak ada tentera British. Sebab apa? Kalau ada tentera British, susah nak lawan. And dia tebang pokok-pokok kecil dulu. Dia tebang Tanah Melayu habis dulu, baru dia boleh attack Singapura dengan mudah sekali. Nampak? Main point Singapura, saya habiskan Tanah Melayu. Soalan, kenapa Thailand bebas? Thailand menjadi pengkhianat di sini. Kenapa? Semasa tentera Jepun datang, dia nak mendarat, dia kata kat Jepun, Encik Jepun, awak masuklah, awak lalulah negara saya bagi keizinan kepada awak secara rela tanpa paksa. Awak kekasih tanpa paksa, gitu kan? So, dia benarkan tentera Jepun bawa angkatan tentera banyak-banyak lalu dekat Thailand untuk serang Malaya dan Singapura. Pengkhianatan dia lah. Tetapi secara gantinya, dia merdeka. So, itu sebab Thailand tanah bebas. Tak pernah dijajah oleh sesiapa. Sebabnya, gitu. Sambung. So, apa yang terjadi? Ingat cerita Piramli. Jepun sudah mendarat di Kota Baru. Ingat tu, Jepun sudah mendarat di Kota Baru. Maka, pendaratan pertama mereka ialah di Pantai Tok Amat, betul? Pantai Tok Amat di Kota Baru. Itu pendaratan pertama. Ini pasukan dia. Tetapi, strategi mereka, sebab Thailand dah bagi, so dia mendarat kat 2 tempat. Patani dengan Singgora. Patani dengan Singgora. Mendarat dekat 2 tempat. Nampak dah? Itu strategi dia. Okay, so, Patani dan Singgora dah mendarat. So, apa yang terjadi? Maka bermulalah serangan mereka ke atas negara kita. Apa yang diorang buat ialah, diorang start dulu dengan sampai kat 3 kawasan. Dah sampai kat 3 kawasan, engkau rasa serangan cepat berlaku kalau saya serang satu arah ke banyak arah? Ingat balik Hitler. Ingat balik apa yang dia buat, Blitzkrieg dia. Dia serang Poland 3 arah. Dia serang Perancis banyak arah. Laju. Benda sama yang dibuat oleh Jepun. Ingat, pakatan mereka ni, persamaan dia ialah strategi perang dia hampir sama. So, kalau kau ingat apa Hitler buat, kau akan ingat apa Jepun buat. Faham? Sambung. So, apa yang dia buat ialah, daripada Kota Baru, dia nampak, saya nak sampai Singapura. Saya nak sini, saya nak sini, saya nak sini. So, apa dia buat? Saya gerakkan askar saya lalu pesisir pantai. Kenapa tak lalu kat dalam? Dalam ada hutan, dalam ada gunung. Tengah-tengah ni Cameron Highlands, banjaran Titi Wangsa. Kalau saya masuk tengah, lambat ke cepat sampai Singapura? Lambat. Maka sebab tu saya lalu pesisiran pantai. Barulah korang faham. Oh, sebab tu lalu kat pantai. Gitulah. Lepas tu, 2 askar ni dekat Patani Singgora ni nak pergi mana pula? Kan? So, apa yang terjadi ialah askar daripada Singgora. So, ini terbalik. Singgora sini, Patani sini. Okay. Singgora ni apa yang akan jadi ialah dia terus pergi ke arah Jitra. Jitra dekat mana, dik? Kedah. So, dia masuk dah. Dah start masuk Tanah Melayu dah. Tanah Melayu ni milik British masa tu, kan? So, British pun macam, ya Allah, macam ni. Seorang pergi sini. Apa aku nak buat? Masa tu, kekuatan British ialah pada tentera laut. Ingat dulu, ingat Hitler macam mana? Ingat zaman-zaman dulu macam mana? Tentera laut mereka paling mantul. So, apa yang diorang buat? Diorang nampak dah serangan akan berlaku. Lepas tu, diorang nampak pula daripada tentera daripada Patani ini nak bergerak juga masuk ke dalam Tanah Melayu. 3 arah. Diorang takkan mampu lawan 3 arah. Apa yang mereka buat ialah mereka hantar 2 kapal perang. Diorang hantar 2 kapal perang. Ingat nama ni. Prince of Wales dengan Repulse. Repulse maksudnya lawan semula. Nama kapal perang tu HMS maksudnya Her Majesty's Ship.
Korang akan nampak kan dekat buku teks dia tulis HMS, Prince of Wales. HMS Repulse. Apa tu? Her Majesty Ship. Maksudnya kapal dimiliki oleh tuanku dia lah. Sebab dia kan Queen Elizabeth kat atas tu perempuan kan. So Her Majesty lah, takkan his pula. Komponen kan. Sambung. So apa yang jadi ialah mereka ditakuti kerana armada laut diorang kan. Diorang hantar kapal laut. Diorang hantar 2 kapal tu. Diorang kata, alah, Jepun je pun. Jepun je pun. Ya Allah, pening aku. Alah, sekali Jepun je. Dia hantar 2 kapal perang je. So, dia hantar 2 kapal perang. Lambang kemegahan British ni. Kapal laut ni. Dia hantar 2 kapal pergi ke arah Kota Baru. Dari Singapura. Dia hantar nak halang lah, kononnya lah. Nak halang lah kemarahan kat sini. Sebab sekarang ni pertahanan British semua fokus di Singapura saja, selatan. Area-area sini lemau. So inilah dia punya idea terakhir. Macam kononnya nak decoy lah sikit. Lengahkan masa. Kononnya lah. So dia hantar. Apa yang kita selalu nampak tadi? Rusia, kuasa besar dunia, kalahkan dengan dia. Dia sentiasa memberi kejutan. Dia sentiasa boleh kalahkan kuasa besar. Benda sama terjadi. Satu dunia terkejut bila kapal perang Zero Fighter tadi beratus-ratus dia hantar kat 2 kapal perang ni, dia tenggelamkan 2 kapal tu. Lambang British yang power, dia tenggelamkan dekat situ. Jepun, orang Asia, orang yang selama ni dipijak-pijak, memijak penjajah balik. And dia pula jadi penjajah. Jepun lain. Bukan kita nak kagum dengan Jepun, tak ada. Tapi kita nak tunjuk kisah sebenar. Nampak? Faham dah kat situ? Sekarang nak tanya, kapal perang dah habis. Pertahanan semua British kat sini. Apa lagi yang menghalang Jepun untuk terus sambung ke Singapura? Tak ada. Maka mereka pun mempercepatkan kemarahan mereka. Mereka tahu tau, tanah Melayu ni berbukit lah, bergunung lah, ada tanah landai lah, ada sungai. So, diorang pun naik basikal. So, salah satu strategi dia ialah menggunakan basikal. Berjalan kaki. Guna kenderaan bermotor. Ingat benda ni. So, apa jadi? Lagi laju. So, lagi laju, sekejap saja dari Jitra, diorang ambil alih Pulau Pinang. Satu. Settle. Kemudian mereka pergi ke arah Taiping. Taiping ni bandar BJ Timah dekat Perak. Okay? Sampai sekarang. Sekarang tak ada sangat lah. Tapi dia bandar tumpang orang. Bandar besar. So, bila dah ambil Taiping tu macam, confident aku. So, 2 askar ini bertembung di Taiping. Sini dari Kota Baru tadi, dia pergi sambung lah. Kota Baru pergi ke Kuala Terengganu pula. Dia pergi ke bandar-bandar besar. Pesisir pantai barat, pesisir pantai timur. 3 tim. So, apa dia buat? Akhirnya dia pergi satu-satu part. Seorang pergi Kuala Kangsar. Seorang pergi Ipoh. Bandar besar kan? Lepas tu seorang lagi pergi ke KL. Seorang lagi ni Kuala Terengganu, dia pergi Kuantan pula. Kuantan. Semakin hampir. Lama-lama semakin hampir. Laju tau. Daripada Kuantan ni pula, dia tolonglah askar dia pergi takluk KL. Sebab KL bandar besar. Ramai sikit askar kot kan. So daripada KL. Dan sampai KL, yang tadi tu ada yang dah pergi Teluk Intan, Kuala Kangsar pergi Teluk Intan dan sebagainya. Lama kelamaan, askar itu pergi pak dengan kelajuan penuh. Ni pergi kat Mersing. Akhirnya, ketiga-tiga pasukan tersebut mara dengan kelajuan yang sangat luar biasa dekat pantai sampailah ke JB. Bandar terakhir di Tanah Melayu sebelum sampai ke Singapura. Singapura dulu Tanah Melayu tau. Masih Tanah Melayu sebelum merdeka kan. Dah merdeka baru dia split tu. So sebelum tu dia dengan kita. Tapi dia strategi British sayang Singapura. Sekarang ni semua Tanah Melayu dah ada di bawah kawalan British kecuali JB. Di JB anda akan nampak, sila buka semula kalau siapa yang sekolah dekat KL selama semua, novel tingkatan 4. Lieutenant Adnan Wira Bangsa. Di sini, di border ini nak masuk Singapura ni, ada satu tempat nama dia Bukit Candu. Betul? Dekat Bukit Candu itulah tempat terakhir perjuangan Lieutenant Adnan dan Regimen Askar Melayu dia menentang Jepun. Pertahanan terakhir Tanah Melayu. Dia itu sebab dia keberanian dia orang tu disebut-sebut. Askar sikit tapi lokasi strategi. Lepas tu dia perang guna apa semua. Dah tak ada pistol, guna bayonet. Dah tak ada bayonet, serang mempertahankan diri sampai semuanya mati. Lepas tu ada yang Lieutenant Adnan digantung buku ciri terbalik apa semua kan, yang kita dengar, kita baca selama ni. Yang dia
inilah dia. Sebab dia last. Lepas dia dah tak ada. Dia kalahkan, Lieutenant Adnan dikalahkan tu pada 14 Februari 1942. Boleh buat kat tangan 42. Esoknya 15 hari bulan 2 1942, Singapura dia ambil alih. British habis, tinggalkan kawasan Singapura. Akhirnya tanah Melayu semua menjadi milik tentera Jepun. Tak sampai berapa bulan, semua ini menjadi milik Jepun. Hebat ataupun tidak. Gitulah. Tapi kita nampak kat Jepun je. Apa yang terjadi selepas tu lagi dahsyat. Okay. Kita nampak apa yang jadi kat Asia je. Okay. Kita pergi dekat full area pula. Kalau tadi kita nampak dia hanya menyerang tanah Melayu, dia lalu Thailand, dia masuk tanah Melayu sampai Singapura. Rupanya Jepun dah serang Hawaii tadi, Pearl Harbor. Dia overconfident. Dia kata, US dah tak mampu nak lawan kita orang. Lemah lah US ni. Apa dia orang buat? Dia orang serang satu-satu pulau. Pulau ni dekat Pasifik ni strategik tau. Sangat strategik. Nampak macam kecil. Tapi setiap pulau tu, kalau jadi hak kita, kita boleh letak pangkalan tentera, kita boleh letak macam mana, tempat buat kapal. So lagi dekat dengan kawasan musuh, lagi susah nak ambil alih. Ingat, lagi dekat dengan musuh, lagi susah nak ambil alih. Maka dia dah ambil Hawaii, dah settle dah serang Pearl Harbor tadi, dia serang pulau-pulau lain pula. Luaskan kuasa Jepun. Gitu. Bukan JDT tau, lain. So apa yang jadi? Dia luaskan kuasa dia daripada lah Pearl Harbor tadi. Dia mula melancarkan serangan ke Pulau Guam. Bukan Peguam, Pulau Guam. Pulau Guam letak kat bawah sedikit, area-area dekat Republic of Marshall Island. Boleh tengok peta ni. Okay, apa kemudiannya pula? Dia mula menguasai kawasan lain. Tadi dah serang sini, dah serang dekat tanah Melayu. Ada satu tempat dah tak serang lagi. Dia dah serang dari arah kiri, dia serang dari arah kanan, tengah-tengah belum lagi. Tengah-tengah mana? Dia mula mendarat di Filipina. Gitu. Dan Filipina pun dia mendarat jauh lagi. Dia masuk ke tanah Borneo. Dia ambil alih Miri pula, Sarawak. Secara konklusinya, awak takkan boleh hafal sangat tau. Awak dia pergi mana dulu, dia landing macam mana. Cuma awak kena tahu macam mana dia serang, berapa laju dia serang, and dia ambil alih kawasan mana tu yang penting-penting kena tahu. Sebab baru awak faham dia pergi mana, dia serang mana kat Asia Pasifik. Tapi soalan exam takkan detail sangat sampai macam tu, tak ada. Okay? Cuma tahu taktik dia, tahu serangan dia macam mana, gitu lah. Itu cukup. So apa jadi? Dah serang Miri pula, apa jadi? Dia serang Manila. Lepas tu Hong Kong yang dekat dengan China dia ambil. Hong Kong tempat British dia ambil. Nampak? British teruklah kena belasah dengan Jepun ni. Sekali lagi lah kuasa besar dimalukan. So Jepun lah pegang title sebagai penjajah pula sekarang ini. Akhirnya bila Jepun dah kalahkan Singapura, dia ambil alih Jawa bawah kita, and then dia attack utara Australia. Sampai dia attack utara Australia ni, nama tempat dia Darwin. Darwin yang teori Galapagos tu, yang pelik-pelik tu, yang Darwin tu. Itu nama dia. Sampai dia serang Darwin, dia stop. Sebab dia punya kejayaan bergantung kepada kelajuan. Tetapi dia dah pergi jauh dari Jepun tau. Ni pulau Jepun, dah sampai Australia dah dia pergi serang. Laut pun dah jauh-jauh dia pergi. Bekalan dah kurang. Maka kelajuan pun berkurang. Maka bila diorang tak ada kelajuan, mereka menjadi semakin lemah. Itulah Jepun. Okay, nampak dah kat situ. So sekarang ni apa yang jadi ialah, macam tadi kita dah kata, Jepun datang untuk keperluan ekonomi, nak pasaran, kan, benda-benda macam itu. Kita dah biasa dengan benda tu, kan. So apa yang seterusnya ialah macam mana dia jajah negara kita. Okay. So sekarang ni boleh buka 3.5. Saya dah settle 3.4. 3.5 yang pertama, cara dia. Awak dah belajar dah tadi. Secara tak langsung awak dah belajar dah cara dia yang pertama. Asia untuk orang Asia. Dia nak tunjuk kita, dia datang bukan sebagai penjajah. Dia datang sebagai penyelamat. Dia halau British keluar. Menanamkan semangat anti penjajah. Pertama, anti penjajah. Dia tak nak dah kita rasa macam kita ni dijajah oleh mereka. Tak nak. Walaupun kita tahu dia jajah kita.
Tapi dia kata, anggaplah kami ni hero kamu, penyelamat kamu, banzai, gitu. Yang kedua pula, Asia untuk orang Asia. Maksudnya apa? Saya gunakan satu benda yang dinamakan sebagai propaganda. Lebih-lebih, taktik dia lah. Dia cetak kat surat khabar, dia cetak kat majalah. Nippon, banzai, nak orang support kita. Jepun masuk begitulah. Lepas tu, yang ketiga. Ingat apa saya cakap? Dia pernah dijajah. Dia pernah berperang kuasa besar, sekarang dia jadi kuasa besar. Dia jadi imperialis. So, imperialis buat apa? Menjajah orang. Bila dia menjajah orang, dia menimbulkan semangat nasionalisme. Bila nasionalisme ada 3. JSJ. Dia kena jajah. Dia sedar dia kena jajah. Dan yang ketiga, kita berjuang melawan penjajah. Ingat step ini. Setiap negara sama saja. Jadi apa yang terjadi ialah, bila kita kena jajah, apa yang akan berlaku pada PES kita? PES. Ekonomi akan dieksploitasi oleh mereka. Contoh, kita ada biji timah. Dia nak buat senjata, dia nak buat dia nak buat itu, dia nak buat ini. Dia korek biji timah kita, dia rampas. Bawa balik Jepun, jadikan mesin semua. Dia jual dekat orang, dia dapat duit, kita dapat apa? Tak ada apa. Maka bila kita tak dapat apa-apa, kita rugi pula tu, kita hilang hak tanah kita, kita dieksploitasi. Eksploitasi ni maknanya rampas secara paksa. Faham? Nanti orang bertanya, oh itu ke maksud eksploitasi? Itulah. Maksudnya hak dirampas begitu sahaja. Dan yang keempat, bila saya dah serang, apa yang awak nampak tadi? Dia gunakan serangan yang laju. Patani, Singgora, Kota Baru. Jepun sedang berada di Kota Baru. Kemudian dia serang Pearl Harbor dulu. Dia tak nak US masuk campur dalam masa terdekat. Dia nak menang dengan kelajuan. Speed. I am speed. So apa dia buat? Dia buat strategi tentera yang terbaik. Maka untuk kedudukan strategik askar dia, dia sangguplah buat benda-benda tu. Dia sangguplah menyerang US. Dia tahu US kuasa besar. Dia tahu tentera laut dia tak power mana. Tapi dia sanggup serang Pearl Harbor. Dia sanggup provoke. Sebab nak selamatkan ekonomi dia, dan sebab nak jajah dengan cepat. So, bila US take time untuk repair kapal semua, dia seronok rampas tanah orang. Tanpa US untuk campur. Kalau korang tahu, kalau korang nak tahu, korang boleh tengok kat YouTube nanti. Korang search A Day That Will Live in Infamy. A Day That Will Live in Infamy. Ucapan daripada Presiden US. Itu ucapan sebab Jepun cari pasal dengan dia, serang Pearl Harbor, ramai orang mati. So US isytihar perang. Itu sebab dia. Cari kat situ. Baru korang faham. US selama ni kononnya tak nak perang. Roosevelt, Presiden US masa tu tak nak perang. Tapi sebab Jepun provoke, baru perang. Jerman pula, kenapa US boleh ada dekat Eropah pula? Ini dekat Asia Pasifik. Apa kaitan dia? Dah ulang banyak kali. Jepun, Pakatan Bertiga tadi tu, yang Tripartite Pact tu, Jepun dengan Jerman best friend. So, Hitler menganggap best friend kena tolong-menolong. Maka dia pun isytihar perang dekat US walaupun dia tak perlu. Maka apa jadi ialah US isytihar perang dekat Jerman juga. Sebab tu US ada dekat dua-dua. US masuk lambat. Dua-dua perang dunia dia masuk lambat. Secara tak langsung 3.5 habis. Dah. Okay, so 3.6. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Okay, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 semua kaitan yang sama. Maksudnya, bila Jepun dah start jajah, apa dia buat dekat negara kita? Gitu. Boleh? Okay, 3.6. Dasar. Maksudnya Jepun nak ambil negara kita, dia memerintah macam mana? Ada cara tak macam mana dia memerintah? Ada. And apakah cara dia? Cara dia ialah, kalau awak rasa pening sangat nak hafal, pening sangat nak faham, awak sentiasa kembali ke pangkal jalan. Best. Sentiasalah ingat sepanjang hidup awak. Nak ambil exam sejarah, nak fahamkan nota, fahamkan relation. Saya sekarang tengah mengaitkan dari bab 1 tau. Segala relation awak itu, kaitkanlah dengan PES. Sebab dengan PES, awak boleh jawab semua benda. And dasar ni, hafal cara, faham cara, PES. Boleh.
Sebelum tu, saya bagi awak rehat sekejap. Awak boleh relax-relax dulu. Saya nak tanya, faham ke tak kronologi serangan dia tu macam mana? Awak takkan boleh hafal habis-habis, takkan punya. Tapi awak, kalau awak faham cara dia serang, saya dah cukup berbangga. Sarah faham, Nik Sarah faham sebab apa? Awak kata nak minta saya slowkan sikit, saya pun tone down sikit. Saya habiskan dah 343.5. So dah 10.5. So saya nak masuk 3.6, 789. Boleh? Ya, kalau tak faham tanya. Sarah faham tak? Okey. Sarah ada ke tak ada ni? Ada kan? Naufara, kalau awak, ni cara saya ajar. Kalau awak perasan lah, awak nak tulis nota pun awak tak tahu nak tulis apa kan, sebab awak pun pelik apa saya lukis kat depan. Memanglah cara saya ajar macam ni. Saya bercerita. So bila saya bercerita, awak faham dari cerita tu. Dan rupa-rupanya fakta semua ada dalam cerita tu. Macam awak nampak tadi. Boleh And malam ni malam Rabu, tension awak sangat, awak penat PDPR. Okay? So relax je. Okay. Sarah okay. Sarah, cuba jawab sikit. Pelik ni, diam je. Internet dia slow ke? Okay. Bagus. Alhamdulillah. Okay. 3.6 sampai 3.9 sampai bab 4, bab-bab seterusnya. PES inilah penyelamat awak. Percayalah cakap saya. Percayalah saudara. Okay? Okay. Ready? Jom. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Kalau awak tengok dekat buku teks awak, betul tak apa saya cakap? Apa dia kata? Dasar pentadbiran, dasar ekonomi, dasar sosial. Betul tak? Tengok buku teks awak. Betul kan? Betul lah. Kan saya dah kata. So bermula daripada 15 Februari 1942 saya start jajah sampai saya kalah masa September 1945. Apa yang saya buat dekat tanah Melayu berdasarkan 3 kiblat ini. Politik, ekonomi, sosial. Tahu lah kiblat nak solat. Kiblat means petunjuk, penanda aras ini. Jadi tolonglah faham yang ini. Please ya. Silakan faham ya. Boleh. Okay, so apa yang dibuat ialah yang menjajah kita kerajaan Jepun ke tentera Jepun. Yang masuk dekat tanah kita guna basikal laju, tak tentera dia ke menteri-menteri dia. Tentera kan? So, yang mentadbir kita tentera-tentera ke menteri? Tentera kan? So, jawapan dia ialah kalau dari segi pentadbiran, dasar yang dibuat ialah pentadbiran tentera Jepun diadakan di tanah Melayu. Pertama. So, bila dah tentera di situ, dijadikan tanah Melayu dengan Sumatera. Sumatera, Indon kat bawah tu, dia gabungkan, dia buat kawasan pertahanan khas. Kawasan pertahanan khas. First, apa yang jadi dalam kawasan ni? Kawasan satu tanah Melayu ni, satu regimen askar yang menjaga. Satu unit askar Jepunnya jaga. Unit tu bukan kecil-kecil tau jumlah dia. Ramai lah. Beribu-ribu lah askar yang akan menjaga. Kenapa ramai sangat nak jaga tempat yang kecil? Kecil-kecil cili padi. Saya ada bahan mentah. Saya ada pasaran. Saya akan dieksploitasi. Sebab tu tentera memerintah. Faham? Kalau aku letak menteri ambil masuk dalam poket sendiri, dik. Kan menteri suka rasuah kan, menteri. Tapi kalau sekarang tentera, dialah yang mengawal. Gitu, faham So, apa yang jadi? Kawasan tersebut berpusat di Singapura. Macam biasalah. Singapura dijadikan fokus utama semua benda. Macam biasa. Kalau dekat tanah Melayu. So, tiba-tiba, 1944, lepas 2 tahun macam tu, tanah Melayu dengan Sumatera dipecahkan pentadbiran. Dan tak ada dalam satu kawasan pertahanan khas ni tak lama. 1944 je. Sebab apa? Dia kata tanah Melayu dengan Sumatera lain betul sistem dia. Yalah. Sebab tanah Melayu dijajah oleh British. Sebelum ini Sumatera pula dijajah oleh Belanda. Ingat nasionalisme. So sistem lain. Politik lain, ekonomi lain, kompom-kompom sosial lain. Ingat hipotesis saya. Tiga-tiga saling berkait. So kalau dah lain, dipecahkan pemerintahan tersebut. So tanah Melayu, pentadbiran tentera Jepun berpusat di Taiping. Nampak tak Taiping ni macam tengah-tengah kan? Bukan KL, belum KL lagi.
Sebab Taiping fokus utama masa tu. Masa itu. Taiping kat situ. Lepas tu, dekat Bukit Tinggi Sumatera, Indon, dia pecahkan juga unit Jepun yang lain yang jaga. So, apa yang terjadi? Dia namakan balik negara dia. Macam awak lah. Macam awak buat nasi goreng kampung kan. Sebelum awak buat nasi goreng kampung, lauk-lauk dia nasi putih, ikan bilis dengan telur. Contohnya lah awak buat. Nama lain kan. Tapi bila awak dah campur semua, awak masak jadi nasi goreng kampung. Nama lain kan. Apa benda tu? Tu branding. So samalah macam Jepun. Jepun tak nak nama tanah Melayu dengan Sumatera. Tak sedap katanya. So apa yang dia buat ialah, tolonglah ingat benda ini. Kalaulah Singapura dia tukar kepada Pulau Cahaya Selatan. Kalau awak tak ingat, awak tolonglah ingat macam ini. Singapura pulau kan? So dia pulau. Kenapa cahaya? Sebab dia fokus utama Jepun di sini. Segala-gala indah-indah belaka di sini. Dan dia berada dekat mana? Utara ke selatan Tanah Melayu? Selatan. Pulau Cahaya Selatan. Faham dekat situ. Lepas tu, bila saya dah masuk ke Tanah Melayu, saya dah membuatkan branding baru, Jepun yang punya, bukan British yang punya, maka nama saya pun tukar Tanah Melayu jadi Malai Baru. Nampak tak? Kreatif betul nama dia. TM Tanah Melayu jadi Malai Baru. Gitu. Faham? Hafalkan saja. Benda yang mudah. Boleh? Sambung. Dan awak mesti tertanya-tanya, apa jadi kat Thailand? Thailand tadi dah seronok mengkhianat negara kita, dah seronok mengkhianat best friend dia Tanah Melayu. Apa yang Jepun bagi sebagai balasan? Setiap benda ada bayaran tau. Macam awak join kelas saya, awak bayar kan? Sama lah tu. So, ada bayaran dia. Thailand kata, okay awak boleh lalu, awak bayar saya something. So, Jepun pun kata, okay lah. Tempat yang paling Thailand nak dari awal azali lagi, Perlis, Kedah, Kelantan, Ganu. Semua kat utara, semua bagi kepada Thailand. Itu syarat dia. Itu syarat Thailand letakkan. So, Jepun masuk Tanah Melayu dengan mudah. 4 negeri utara bagi dekat dia. So, dia menang. Win-win situation. Boleh faham dekat situ? So, Sabah Sarawak semua gabung bawah satu unit. Kita Borneo. Lepas tu, Governor General, ketua dia. Sama macam setiap penjajah yang lain. Kan? Kat atas mesti Governor General. Sama kan macam dulu-dulu. Yang nasionalis sama Brunei, Myanmar, Vietnam, Sultan, sama je kan? Okay. Faham dekat situ? Faham kan? Okay, so baru kita masuk. Kalau tadi tentera. Sekarang ni, awak kena ingat. Kita dekat Tanah Melayu setia pada raja. Ingat semula bab 1. Ayat yang bernama Daulat. Kan saya kata setiap bab berkait kan? Macam ni lah. So sekarang ni, segitiga yang comel ini, raja di atas, rakyat di bawah ini, masih berlaku di Tanah Melayu. Yes. So Sultan berada di atas, simbol kepada negara kita. Maka apa yang diorang buat? Okey, korang masih boleh jadi ketua untuk 2 benda saja. Islam dan juga adat Melayu. Sebenarnya Jepun nak bolot semua. Dia nak boleh everything. Tapi kalau boleh everything, dia tak boleh pergunakan sultan untuk dia. Ingat tak nasionalisme yang dulu? Dia gunakan sultan untuk padamkan pejuang-pejuang kita. Ingat tak? Contoh janggut semua tu kan? Ingat kan? So, sama dengan benda ni. Dia tak nak orang Melayu lawan dia. Dia pergunakan kesetiaan kita kepada sultan. Dia letak sultan dekat atas. Jadi dia suruh sultan untuk tenangkan rakyat dan sokong Jepun. Nampak tak kebijaksanaan Jepun? Itu strategi dia yang kedua. Nampak? Tadi pemerintahan tentera. Lepas tu sekarang mempergunakan sultan. So sultan pula bawah pengawasan Governor Jepun. Governor dekat atas. Governor ni macam ketua lah, leader dekat kawasan tersebut. So pengiktirafan dibuat masa persidangan Raja Melayu bla 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 bla. So sultan pun sama kena bayar pencen. So tentera Jepun tu bayar pencen dekat sultan sebagai tanda lah, tanda penghargaan atas kerjasama. Nampak? Raja ni masa zaman orang jajah dia, ingat satu, boneka dipergunakan.
Tapi jangan tulis dekat exam tau, raja ialah boneka. Tak boleh. Tak boleh. Katalah ayat yang sedap mendengar sikit kan. Raja-raja menyokong digunakan untuk menyokong Jepun ke apa ke, untuk ni kesetiaan rakyat ke, macam tu. Jangan kata jadi boneka tu macam kurang ajar sangat. Tapi saya memberitahu kebenaran. Saya cerita. Okey, boleh sambung. So sekarang ni, bila saya dah seronok mentadbir dengan politik, saya dah kawal politik, saya ada 2 lagi yang nak kena kawal, betul? Maka saya pun nak kawal sosial lah. Sebab raja dah kawal, jom kawal rakyat pula. So macam mana saya nak kawal rakyat pula? Saya kata, okey lah, saya tak nak awak lawan saya. Saya berikan kebenaran ke awak, letak pegawai tempatan. Boleh? Boleh? Awak boleh memerintah, awak boleh letak pegawai tempatan, boleh, tapi saya awasi. Sama macam tadi kan. Awak boleh buat apa-apa awak nak, tapi saya kontrol. Dia tak nak orang Melayu, lawan dia. Dia tak nak orang tanah Melayu, lawan dia. Dia bagi, tetapi dihadkan. Macam tu. Itu strategi dia. Okay, sambung. So, apa yang terjadi? Dia bagi kenaikan pangkat lah. Dia tubuhkan Kuwa Kurenjo. Tolong ingat yang ni. Kuwa Kurenjo. Saya pernah belajar benda ni. Kuwa Kurenjo maksudnya institusi latihan untuk anak-anak muda. Macam kalau sekarang lah, kalau awak tak faham Kuwa Kurenjo tu apa, sekarang nama dia ialah PRKN. PRKN yang awak masuk camp Wataniah tu kan, yang ada latihan askar-askar yang 10 hari tu kan, yang pakai baju biru celoreng tu. Sekarang PRKN, dulu nama dia Kuwa Kurenjo, melatih pemimpin-pemimpin muda. Tetapi nampak tak strategi Jepun kat sini? Kuwa Kurenjo, cikgu dia orang Jepun, silibus dia Jepun, semua belajar pasal Jepun. Jadi dia letakkan mentaliti sayangkan Jepun dekat orang muda. So besar nanti dia lawan tak Jepun? Tak. Macam kita lawan penjajah sebab kita belajar dekat barat. Ramai pergi berpendidikan barat kan. Ingat tak? Macam contoh On Jaafar ke apa kan. Dia belajar dekat western, dia balik, dia pandai, dia lawan musuh. Macam nasionalisme kita belajar bab 2 hari tu. Sama. Tetapi Jepun tak nak bagi kita pandai untuk lawan dia. Dia bagi kita pandai dengan ilmu dia, so kita ikut dia. Strategi. Sebab apa? Asia untuk orang Asia. So dia tak nak kita rasa kita ni dijajah. Padahal zalim gila babi kot, kan? Okay, dah sambung. So bila dah ada seronoknya kepimpinan tu, sosial dah ambil alih, politik dah ambil alih. Apa yang belum? Ekonomi. So ekonomi, kita perlukan duit. Kita dah tak boleh guna wang ringgit Malaysia. Belum wujud lagi. Kita pun tak boleh guna duit pound sterling British kan. So kita nak guna duit apa? Jepun mencipta mata wang sendiri. Macam nenek atuk korang selalu cerita, atuk dulu ada duit ni banyak. Duit ni kat tengah-tengah ada gambar pisang. Duit ni seronok guna. Banyak atuk dapat dulu. Nama dia duit daun pisang. Kalau atuk nenek korang selalu cerita dulu, duit Jepun. Apa maksudnya banyak tu? Maksudnya orang Jepun mencetak printing duit tu tanpa kawalan. Nak tahu tak apa yang jadi? Siapa yang belajar ekonomi dengan akaun, benda ni sangat mudah. Saya print banyak duit Jepun. Terlalu banyak duit Jepun dekat pasaran. Orang yang nak guna duit Jepun sikit. Maka bila supply terlalu banyak, demand sikit, maka ada nilai tak duit Jepun tu? Tak ada. Jadi awak belanjalah banyak mana pun, duit Jepun tak ada nilai. Itu sebab namanya duit daun pisang. Itu sebabnya awak kumpul banyak pun, awak nak beli pun, benda tu tak ada nilai. Sebab dah tak ada kawalan, awak cetak banyak kali. So dah terlalu banyak. Orang bukan nak sangat pun. Gitu. Itu prinsip asas ekonomi. Faham dekat situ? So sekarang ni, politik dah kawal, ekonomi dah kawal, sosial pun kawal. Tapi sosial pula, dia takkanlah buat Kuwa Kurenjo je kan. Banyak benda lain dia nak buat. Banyak benda lain dia nak kontrol lagi. So apa yang dia buat ialah, yang seterusnya, pendidikan. Saya latih anak muda saya untuk diiktirafkan dengan benda-benda Jepun.
Yang kedua, saya pergi dekat budak-budak dekat Tanah Melayu ni, awak nak pergi sekolah tak? Nak, cikgu. Maka sekolah Inggeris, Cina, India, vernacular punya sistem semua tutup. Sila semua masuk ke sekolah Jepun. So semua akan di brainwash dengan identiti Jepun sahaja. Dia membentuk semangat persaudaraan sejagat, iaitu nama dia lah Hakko Ichiu. Ya Allah, nama dia siut tu. Hakko Ichiu. Apa tu? Maksudnya, awak semua, kita semua adalah rakyat tanah Jepun. Kita berjuang untuk Jepun. Kita buat semua benda untuk Jepun. Macam tu. Macam tu. Punyalah kita terlalu obses dengan Jepun sampai semua benda kita buat hanya demimu Jepun. Macam tu. Nampak? Aku redah lautan api untukmu pun aku mampu. Katanya. Untuk Jepun. Bukan untuk girlfriend kau lah. Untuk Jepun. Bukan untuk boyfriend. Untuk Jepun. Semua benda untuk Jepun. Bila benda tu jadi, seolah-olah awak suka dan cinta Jepun sangat, awak tak rasa pun awak dijajah oleh dia. Nampak tak teruknya Jepun cuba untuk ubah pemikiran kita kan? Nampak kan? Lepas tu dia tingkatkan industri dia. Kenapa dia bagi kita industri? Kalau kita pandai industri, kita boleh tak tolong dia? Boleh. Kita boleh tak tolong dia majukan dia punya negara? Boleh. Sebab tu dia bagi kita. Kalau awak faham, penjajah kan, dia bagi benda-benda elok dekat kita, mesti ada muslihat kat belakang. Mesti akhirnya untungkan mereka, bukan untungkan kita. Faham dekat situ? Sama. So, apa ayat dalam exam awak nak guna? Eksploitasi. Sama saja. Boleh So, pendidikan, dia pupuk nasionalisme Asia, semangat Jepun, lepas tu menghormati kebudayaan dan maharaja Jepun. Tennoheikan. Tennoheikan tu nama maharaja tu lah. Okay, nak cerita sikit lah sementara ni. Dulu, kalau awak tahu pasal Hamka pemimpin tokoh kemerdekaan Indon, jiran kita. Nak tahu tak? Dia lawan Jepun kan? Ada satu ketika tu, semua ulama' Tanah Melayu, Indon dengan Singapura dengan Tanah Melayu, orang Jepun arahkan diorang kumpul kat satu event. Dekat satu event ni, mereka diajar dan diarahkan untuk sujud. Untuk sujud menghadap ke arah istana Maharaja Jepun dekat Tokyo. Bukan dekat Kaabah. So, diorang sujud seolah-olah memberikan penghormatan kepada Maharaja Jepun. Kiblat kita ialah kiblat Maharaja Jepun punya istana, bukan Kaabah. Punya marah Hamka dengan geng-geng ni masa tu. Dia ugut untuk lawan askar-askar Jepun semua tu. So, akhirnya apa yang diorang bincangkan, kalau tak nak lawan dengan Jepun sangat, diorang pun kata, okey lah, tak nak sujud, diorang hanya tundukkan kepala macam tu saja. Dia tak sampai rukuk lah, ada atas sikit. So, tak tunjukkan bahawa kita menyembah dia. Nampak tak? Jepun kononnya kata dia nak tunjukkan, dia nak jaga agama kita kan. Tapi in the end of the day, dia seolah-olah nak mengabdikan kita untuk dia. Jepun punya cara nak jajah kita lain macam. Kejam lain macam tau. So, bahasa Jepun pun diajar di sekolah secara meluas. So, nak jadikan Jepun ni lingua franca. Maksudnya bahasa antarabangsa. Semua orang guna dalam lingkungan kawasan kesemakmuran Asia Timur Raya. Maksudnya, tadi Asia untuk orang Asia. Dan ada satu lagi, kawasan kesemakmuran Asia Timur Raya. Panjang. Maksudnya, satu Asia Timur makmur bersama Jepun. Dan kita termasuk. So, samalah. So, pengajaran di sekolah dimulai dengan pimpinan pagi menghadap arah negara Jepun. Nampak? Kiblat kita seorang di sana. Lepas tu, kena nyanyi lagu kebangsaan Jepun. Dulu tak ada negaraku. Dulu kita nyanyi lagu God Save the Queen masa zaman UK. Lepas tu, Jepun datang, dia suruh nyanyi lagu Kimi Gayo. Kau dengarlah lagu kebangsaan dia, Kimi Gayo. Okay? Check kat YouTube. Tu betul solo dia. Nampak? So, maksudnya, dia nak kata, kita ni satu negara. Kita semua adalah rakyat Maharaja Jepun. Okay, sikap Jepun tak ada agama. Dah kata tadi, agama Islam, adat Melayu dia hormat. Dia tak campur adat. Sultan jaga. Lepas tu kelas sekolah semua majlis agama negeri dibentuk. Dia jaga tau. Dia konon-konon menjaga tau. Tapi in the end of the day, dia manipulate pegawai agama. Dia manipulate ulama.
dia manipulate sultan. Contoh, sultan ulama atau imam hari Jumaat masa khutbah membacakan teks yang hanya diberikan oleh pegawai Jepun. Konteks dalam teks ucapan tersebut semuanya memuji Jepun. Selawat semua tak ada. Khutbah hanya untuk memuji Jepun. Memanglah aku boleh solat, aku boleh datang solat Jumaat apa semua. Tapi setiap aspek dia cuba masuk campur. Itulah penjajah. Dulu sampai sekarang sama je, tak ada beza. Lepas tu, bila dah menjajah agama, keperluan asas pun dia bolehlah masuk campur. Social pula, dia masuklah ordinan, kawalan, barang dan bahan penting. Ordinan macam peraturan. Apa yang dia buat ialah beras, garam, itu dan ini dia catu. Catu maksudnya apa? Sebab diorang pun tak ada bekalan makanan cukup. Diorang tengah perang. Diorang ambil makanan, diorang guna untuk diorang pergi perang. So, makanan untuk kita jelek habis. So, diorang nak kontrol makanan tu. Apa diorang buat? Dia nak cukupkan makanan tu, dia galakkan penduduk tanam bahan sendiri. Kempen dia tambah lebih banyak makanan. Itu nama kempen dia. So, kita tanamlah. Kalau awak dengar nenek awak dulu kata, nenek dulu makan ubi rebus je. Nenek dulu tak makan lauk-lauk macam korang ni. Kadang-kadang makan pasir je apa ke. Betul. Betul. Sebab diorang tak ada makanan. Dah ambil oleh Jepun. Ada pun setiap satu keluarga seminggu ambil satu cedok beras. Kau tak? Guni besar ni. Cedok dia ambil satu. Salah satu family ambil tu je. Nampak tak? Awak tak boleh ambil banyak. Awak boleh ambil sikit saja untuk satu family awak. So, menunjukkan kekejaman Jepun tu lain macam tau. Sekarang ni, agama sentuh. Pendidikan sentuh. Makanan asas pun sentuh. So, terlalu menderita macam ni, kita tak boleh nak buat apa. Akhirnya, kita pun dipaksa untuk berdikari. Sebab tu lah awak dengar atuk nenek awak tanam macam-macam dekat kebun ke, dekat apa ke, pergi cari kerja macam-macam lah. Kerja jadi buruh ke apa ke, sebab diorang nak cari sesuap nasi. Kalau kita sekarang cari sesuap nasi sebab gaji tak ada ke, kena potong COVID ke apa kan, diorang ni cari sesuap nasi untuk makan. Contoh, diorang pergi kerja pagi, cari nasi, beras untuk makan pada malam itu saja. Cukup untuk diorang makan malam. Siang kadang-kadang tak makan. Kadang-kadang kena rampas dengan Jepun. Kadang-kadang kena catu. Esok pagi diorang kerja lagi untuk cari makanan untuk siang dan malam itu. Itu penyiksaan yang terpaksa dihadapi. Jepun masuk secara senyap-senyap, nampak macam dia menolong kita. Tapi in the end mereka menyiksa dan menzalimi kita lagi teruk daripada apa yang penjajah sebelum buat. Nampak? Kononnya Asia untuk Asia, tetapi dia menghancurkan orang Asia sebenarnya. So, ramai yang terkorban. Macam aku kata tadi, ramai nak ni sesuap nasi, ramai terpaksa jadi buruh, ramai yang terpaksa buat itu, buat ini. Dan ramai yang diambil oleh orang-orang Jepun ini untuk kita bina satu landasan kereta api. Landasan kereta api ni dekat Myanmar tau. Nama dia Landasan Kereta Api Maut. Okay? Nak jadikan cerita, nak bina landasan kereta api ni, dia panjang dia lebih kurang macam 1,000 km lah. 1,000 ke 2,000 km daripada Thailand, Tanah Melayu, sampai lah Myanmar, sampai ke India. Dia macam nak menghubungkan. So, senang nak bagi bekalan semua. Senang askar Jepun nak buat itu ini kan. Dia gunakan, dia ambil, dia tawan kita. Dia tawan orang Melayu, orang Cina, orang India semua. Dia tawan, dia jadikan kita buruh paksa kat tempat tu. Untuk bina landasan. Dalam bina landasan ni, kita kena berjalan kaki ke sana. Kau bayangkan kalau kau duduk KL, kau jalan kaki sampai ke Thailand. Sampai ke Burma. And engkau bina ni bukan masa malam sejuk, tak. Panas terik siang. Minuman, makanan tak diberi. Langsung. Berpuluh-puluh ribu orang mati untuk membina landasan kereta api ini saja. Itu sebab maut. Bukan maut tu maksudnya landasan kereta api tu buat drift ni, tak ada. Maut sebab ramai orang mati kat situ. Boleh faham? So, nampak tak cara mereka menyeksa kita? So, apa yang terjadi
Korang mesti terfikir, adakah kita hanya duduk diam saja? Tak ada. Sebab tu kita dah sampai pukul 11, 3.7. So 3.7, 3.8, 3.9 berkaitan sebenarnya. Saya nak ceritakan konsep saja. Boleh? Okay? 3.7. Okay. Kalau awak tengoklah tadi, tolong ingat dalam kepala awak, saya dah ajar berapa banyak kali, kalau nasionalisme ada 3 step Jabatan Siasatan Jenayah. Bermakna, first, saya kena jajah. Kedua, saya sedar saya dijajah. Saya sedar saya dizalimi. Kesedaran. Dan yang ketiga, saya berjuang. Cuma menjadi persoalan, berjuang itu macam mana? So dekat berjuang ini, saya tunjuklah cara perjuangan saya. So yang pertama, first, tolong ingat Regimen Askar Melayu. Kalau tak ingat ramai-ramai, ingat satu nama saja, Lieutenant Adnan. Okay, Lieutenant Adnan, awak tak payah nak hurai panjang-panjang, awak sendiri tahu apa yang jadi di Bukit Candu. Dia mempertahankan Bukit Candu daripada serangan tentera Jepun kan. Kalau awak ingatlah, awak throwback kisah itu saja. Contoh, saya tanya satu soalan. Bagaimanakah perjuangan Lieutenant Adnan untuk mempertahankan tanah Melayu? Pertama, Lieutenant Adnan bersama Regimen Askar Melayu bertahan di Bukit Candu. Satu markah. Dia di Bukit Candu. Satu markah. Markah kedua, berjuang sehingga titisan darah terakhir. 2 markah. Akhirnya, Lieutenant Adnan mati dibunuh semasa mempertahankan. 3 markah. Kematiannya, perjuangannya menaikkan semangat rakyat tanah Melayu yang lain untuk berjuang. 4 markah. Siap. Fakta dia, Lieutenant Adnan. Huraian, Bukit Candu, apa semua. Akhirnya, contohnya, menjadikan inspirasi perjuangan yang lain. Kalau yang baru masuk, apa nama formula ni? Saya namakan dia FHC. Fakta, huraian, contoh. Setiap soalan kibat, setiap soalan struktur. Inilah cara dia nak menjawab. Kalau awak rasa dapat banyak-banyak berpuluh-puluh poin, ini baru satu fakta. Dah 4 markah full. Kadang-kadang soalan struktur 4 markah je. Nampak tak? Awak boleh buat bermacam-macam poin. Boleh? Okay. So, kalau awak tak ingat Lieutenant Adnan cukup. Yang kedua, tolong ingat MPAJA. Apa tu? Nampak tak AJ? Keluarkan AJ saja. Anti-Japanese. Bermakna anti-Japanese, saya anti-Jepun. Ingat. So, bila saya anti-Jepun, saya pun Melayan people, orang Melayu anti-Jepun menjadi tentera untuk lawan Jepun. Settle? So, MPAJA kerjasama dengan The Collab dengan Parti Komunis Malaya. Dua-dua Cina. Ingat, orang Melayu dilayan dengan baik sebab dia tuan rumah kat tanah Melayu. Jepun tak ada buat teruk-teruk. Orang Cina, tentera Jepun seksa, tindas teruk-teruk sebab ingat tadi, Jepun serang China, Jepun serang Manchuria, Jepun serang Korea. Ini dianggap balas dendam. Engkau serang tanah aku, sekarang ni engkau nak lawan-lawan aku, so sekarang ni aku siksa engkau balik kat tanah Melayu. Macam tu. Ngam. Okay. So sekarang ni MPAJA dengan PKM. MPAJA collab juga dengan, ini kena ingat, Force 136. Soalan famous dalam exam. Apa tu Force 136? Force 136 ni dia wakil tentera British. Okay? British dah keluar. Dah kalah. Tapi dia nak tanah Melayu. Kau ni ambil tanah aku pula. So dia wakilkan askar khas dia macam komando, nama dia Force 136 ni, untuk masuk ganti dia lawan Jepun dari dalam. Sementara dia tengah kalah tu, so Force 136 ni dia ada dekat mana? Dekat Kedah, dekat Pahang, and dekat nama satu lagi ialah Hulu Perak. Okay, boleh. So, dia berpusat
British ni, dia dah kalah dekat tanah Melayu, dekat Singapura, dia lari. So dia buat satu SEA Command, SEAC, Southeast Asia, untuk kawal benda-benda askar British yang masih tinggal, and untuk lawan Jepun balik. Dia punya HQ. So HQ dia ni hantar Force 136. Komunis tengah plan-plan nak lawan balik ni. Jom join, jom bagi bantuan dari luar. So dia pressure dari luar, kita pressure Jepun dari dalam. Serangan serampang dua mata. So Force 136 ni diberi latihan. Ini dia punya HQ dia kat Sri Lanka, kat Colombo. So mereka pun diberi latihan dekat Sri Lanka dengan India. So bagi hantarlah ke tanah Melayu. Dah latih, hantar ke tanah Melayu. Guna kapal selam diorang, guna payung terjun ke apa ke, sampai ke tanah Melayu. Saya jadi komando, saya lawan dengan Jepun. Nampak kat situ. Okay, so Force 136 ni tolong ingat. Lepas tu Empajar ni pula, dia akan cari musuh semua yang lawan dengan Jepun. Saya dah hasut Melayu, saya dah hasut Force 136, saya dah hasut Parti Komunis Malaya. Apa kata saya jemput kawan saya daripada rumah sendiri? Dia jemput parti Kuomintang. Kuomintang parti Cina, dekat tanah besar yang kena serang. So dia kata, jom lah join kita orang lawan sekejap. So dia orang pun support. So Empajar ni menarik sokongan banyak orang. Lepas tu kalau korang nampak lah, ada banyak lagi gerakan. Contohnya, kalau korang tengok buku teks, ada orang nama Gurchan Singh, ada Sibyl Kartigasu, ada gerakan anti-Jepun Sabah dan Sarawak, pemberontakan Jesselton. Kalau awak tengok corak dia ialah corak yang sama. Dia bermula dengan penentangan seorang, lepas tu cuba lawan dengan cara dia kecil-kecilan. Bantuan dari luar, Australia ke, New Zealand ke. Kalau awak baca, sama tak dengan Force 136 ni? Sama. Format dia sama. Itu sebab saya tak nak explain. Sebab akhirnya, awak nampak kesan dia sendiri. Dan akhirnya, awak nampak tak? Secara tak langsung, saya dah sentuh juga 3.8. Cuba awak buka buku teks awak. 3.8. Bila perkembangan dia, apa yang terjadi ialah, awak tengok buku teks awak kan? Ada tak awak nampak, kita punya semangat nak lawan penjajah tu lagi power, lagi mantul, lagi mantap. Nampak tak? Selama ni, Cina, Melayu, India terpisah. Kan? Cina kat bandar, Melayu kat, yang macam saya cerita lah, Melayu petani, India kat estate ladang getah. India kan, kat sini dia dipinggirkan lah, macam tak penting. Bukan nak cakap India tak penting, tapi dia punya cerita kurang. Sekarang apa yang kau nampak tadi, kan? Cuba tengok tu. Force 136 lah, yang tadi nama Sibyl, Gurchan, semua lawan-lawan apa itu dan ini. Individu ada bangkit. Pasukan-pasukan sampai komando British ada bangkit melawan. Selama ni diorang anggap Asia untuk orang Asia, sekemakmuran Timur Raya, Asia Timur Raya, ingatkan boleh together. Tapi kita dah lawan dia. Jadi apakah perkembangan? Yang pertama, confirm. Awak ingat daripada bab 2 lagi. Anti-penjajah semakin meningkat. Kalau awak baca dekat buku teks awak. So, diorang sedar orang Asia ni boleh juga kalahkan orang Eropah bila Jepun kalahkan British. Maka boleh tak orang Melayu kalahkan orang Jepun? Dia pun penjajah. Boleh. Tu semangat anti-penjajah semakin meningkat. Awak nampak tak juga Empajar, Force 136, pejuang-pejuang Melayu, Sabah Sarawak, Double 10 dekat Kinabalu kan, Jesselton tadi kan. Akhirnya, kalau saya berjaya keluarkan penjajah, akan keluarlah satu ayat ini. Nasionalisme pernah saya ajar formula ni. I sama dengan V over R. Saya nak independence. Maka semangat untuk kemerdekaan pun datang. Selama ni ayat tu tak wujud. Sebab ingatkan tak kena jajah. Ingatkan Jepun ni best friend. Tapi penjajah. Tapi bila dah lawan, harapan itu ada. Lawan guna senjata. Ni komando kau. So bila lawan senjata, lawan mantap punya, duk dah guna radical. Cara radical. V tu apa? Violence. Keganasan. Iaitu cara lawan perang lah. Nampak tak perkaitan bab 1, 2, 3? Nampak kan? So, akhirnya, kalau awak nampak lagi,
Sabah dan Sarawak daripada tak ada apa-apa yang penting, tiba-tiba melawan balik. Nampak tak tadi? Yang macam saya kata dekat Jesselton, Kinabalu ada Albert Kwok Double 10 kan? Kalau dekat Sarawak ada Operasi Semut. Kenapa awak namakan dia Operasi Semut? Sebenarnya, ingat satu benda. Dekat Sarawak dan Sabah, dekat Sarawak dan Sabah, bukan Syed Saddiq lain. Sarawak dan Sabah, satu cara je yang orang Jepun tak suka. Diorang berperang secara gerila. Bukan gila. Gila awak nanti nak SPM. Gila kan? Gerila bermakna awak tak perang one on one tau. Awak perang, awak serang mengejut, awak serang, tiba-tiba mengejut kan. Orang tak sangka awak attack, awak lari. Awak attack, awak lari. Sekejap serang, sekejap lari. Sekejap serang, sekejap lari. Sekejap serang, sekejap suruh. So, orang nak attack awak balik, tak dapat. Lepas tu awak pergi menyorok ke hutan. Awak menyorok ke tempat suruh awak. Itu namanya taktik perang gerila. Dia efektif, dia buatkan musuh tak senang duduk, akhirnya susah nak lawan awak. Cara ini digunakan oleh komunis juga nanti. Awak akan belajar dekat bab 4 dan 5. Nampak tak kaitan dia? Awak tak perlu dah baca buku teks sepanjang itu untuk tahu benda ni. Sebab kaitan dia dah ada kat sini. Tapi lama kelamaan, ada satu pepatah tau. Nothing lasts forever. Tak ada benda yang bertahan selamanya. Macam kelas kita dah 11.10, saya takkan nak buat kelas sampai esok pagi kan? Tak ada. Tak ada benda yang bertahan sepenuhnya. Macam tadi, saya kata ingat pasal pokok tadi. Bila awak dah tebang pokok yang besar, lama-lama awak tebang guna kapak, awak penat tak? Awak penat kan? Awak tebang berjam-jam, awak penat kan? Bila awak dah tebang, kadang-kadang awak punya kapak tumpul kan? Nampak? Akhirnya awak akan penat. Tiba-tiba datang orang lain tolak awak, guna kapak lagi tajam, and dia pula yang tebang. Awak diketepikan, awak kalah. Sama dengan Jepun. Dia bergantung kepada speed, kelajuan. Akhirnya, apa yang terjadi? Orang yang lagi kuat kalahkan dia. Masa, kalau ikut timeline, masa 1944, ni nak habis dah ni, 1944 ni 3.9. Okay, 1944, apa yang terjadi? Jerman diserang oleh Britain dengan Perancis dengan US dekat Normandy. Ingat tak yang minggu lepas kena serang dengan tentera yang ramai-ramai besar-besar dekat Perancis kan? Ingat tak? Okay, bila dia tahu best friend dia tengah lemau, dia dah tak ada kawan. Dia seorang-seorang. And dia punya plan tadi backfire. Dia serang Pearl Harbor, tapi dia tak serang tempat strategik. Sekejap je armada laut US function semula. Apa dia orang buat? Armada laut US, semua tempat yang orang yang pulau-pulau Filipina yang diambil oleh dorang tadi, US ambil balik. US serang semula Jepun dengan kapal perang tu, dan ambil balik pulau tu. And diorang ambil satu demi satu pulau. Awak boleh tengok dekat channel Oversimplified yang saya tunjuk minggu lepas kan. Awak tengok World War II. Dia serang satu demi satu pulau. Dia ambil pulau tu, dia ambil pulau-pulau tu, sampai dah dekat dah dengan pulau mainland Jepun. Ada satu pulau tu, Iwo Jima nama dia. 6-7 minggu tentera US lawan Jepun kat situ. Tentera Jepun ni dia pantang surrender. Dia kata mati dalam medan perang lebih bermaruah daripada awak surrender. And mati bunuh diri itu ialah alternatif terbaik lah selain awak surrender. Macam awak perasan kan, bunuh diri tu sama macam Hitler itu kan, bunuh diri ke? Sama lah. So dah dekat dah ni, US dah penat. US kata nak teruskan tak serang Tokyo ni? Nak teruskan tak serang pulau besar Jepun ni? Kita dah semakin penat ni. Dah penat sangat dah ni. Nak continue ke tak nak? Maka Amerika pun kata, okey dah, kita gunakan power kita yang tak pernah orang tengok. Maka diorang buat satu projek. Ini saya cerita kat awak. Nama projek ni ialah Project Manhattan. Okay, kalau awak nak jawab dalam exam, tulis Project Manhattan, tapi dalam buku teks tak ada nama projek tu, tak disebut pun, tapi awak tahu benda tu luar kotak, luar buku teks, awak tulis, awak dapat markah tak? Dapat. Pemeriksa sejarah akan lebih suka kalau awak masukkan info dan fakta ekstra. Ingat cakap saya.
Sebab tu saya cerita, supaya awak faham sebab semua faktor apa kan, proses semua. So nanti bila awak buat soalan esei, awak tak terlupa yang buku teks saya jawab, tapi awak ingat apa yang saya cerita ni, awak letak, walaupun tak ada kat buku teks, markah tambah. Dan untuk orang bermaksud Nafara ke apa, tolong ingat, sejarah tak ada tolak markah langsung. Tak ada. Tak ada. Tambah markah ada. Kekalkan markah ada. Tolak markah tak ada. Okay kan So Project Manhattan ni, saintis-saintis US mula membuat satu senjata yang power. Weapons of mass destruction. Kehancuran komplit. Maka apa terjadi? Mereka mencipta yang sampai kita tahu sekarang, bom atom. Mesti korang pelik, korang belajar kat buku teks. Kenapa US nak bom Jepun? Kan? Ini dah sebab dia. Diorang dah penat nak tawan pulau demi pulau. Dah penat. Kan lagi ramai tentera US yang mati sia-sia je. So dia nak tamatkan cepat-cepat. Dia nak suruh Jepun surrender terus. Dia lancarkan serangan bom atom. Pada Ogos 1945. 8 Ogos 1945. Sedap nombor tu. Bom pertama, nama dia Little Boy, dijatuhkan di bandar Hiroshima. Okay. Lepas tu, Kabinet Jepun bermesyuarat. Dia kata, Hiroshima je yang hancur. Tapi kan bila dijatuhkan bom tu, satu Hiroshima hancur. Tak ada satu apa pun yang wujud. Kecuali satu bangunan tu yang kuat sikit. Masih sampai sekarang dia ada. Itu jadi memorial dia lah. Semua mati. Serius. Yang terselamat sampai sekarang dia ada penyakit radiasi. Radiation. Keturunan dia, 3-4 keturunan masih ada penyakit sebabkan bom nuklear tu. Itu sebab bahayanya bom nuklear. Kan? So, ini first time dalam sejarah guna bom nuklear, bom atom. Sebab dia sampai zarah kita terpecah, lepas tu mutate, kanser, macam-macam lah. Itu kesan dia macam-macam. Jepun kata, Hiroshima je kena bom. Teruskan. Kita takkan menyerah dalam peperangan ni. So, US pun kata, okay, fine. Kalau aku dropkan Little Boy, aku kata Little Boy tak nak kalah kan. So, kalau kecil tak jadi, gemuk lah pula. Boy jadi man lah. So, bom yang kedua, nama dia Fat Man. Orang gemuk. Little Boy tak jadi Fat Man. Dia serang Nagasaki. Kalau awak tak ingat yang membom kan, first start dengan Little Boy, budak kecil dulu. Dia tak nak serang kalah agak, letak orang besar, gemuk, Fat Man. Little Boy, Fat Man. Dia membesar. So, dia serang Nagasaki. Nagasaki ni pula hanya beberapa kilometer saja dari Tokyo. Jadi terasa gegaran tu sampai Tokyo. Akhirnya pemerintah Jepun menyerah tanpa syarat. Menyerah tanpa syarat. Dengan menyerahnya Jepun pada 15 Ogos 1945, Perang Dunia Kedua tamat. Di Asia Pasifik, di Eropah, di mana-mana. Orang namakan dia sebagai V-Day, Victory Day, Hari Kemenangan. Apa jadi dekat tanah Melayu? Samalah. Bila diorang dapat tahu kena bom atom, maka tentera British pun start mendarat, landing balik. Pengecut kan? Hantar-hantar komando semua, bila dah kalah habis, baru masuk balik. Diorang masuk kat Penang balik, diorang masuk kat Labuan. Tentera-tentera Jepun, dia punya pemimpin surrender. Kat Singapura pun, Itagaki surrender dekat Lord Louis Mountbatten. Baca buku teks awak. Nampak? So, apa yang jadi lepas tu? Kalau awak tengoklah kat sini, yang paling aktif siapa? Kalau awak tengok kat whiteboard ni, yang paling aktif lawan Jepun siapa? Adakah yang lawan Jepun Lieutenant Adnan yang paling aktif? Yang paling gila? Yang paling kau-kau? Tak. Siapa? Ni Empaja. Kan? MPAJA kan? Anti-Japanese Army. Dengan collaboration dengan Parti Komunis Malaya. Bila diorang paling aktif, bila sekarang dah tak ada pemimpin kat tanah Melayu, diorang nampak ini peluang. Selama 14 hari, bila Jepun dah keluar, dah surrender, 14 hari, berapa lama? 2 minggu. Korang pun kata, 2 minggu je pun. 2 minggu ni lah penuh penyiksaan. 14 minggu ini, ada satu terms. Nama dia ialah, terma dia ialah kekosongan politik. Maksudnya,
Tak ada siapa jadi pemimpin tau. PM tak ada, presiden tak ada, siapa pun tak ada. Tak ada. Seorang pun tak ada. Siapa yang jadi? Komunis tadi, dia seronok-seronok buat empajar lah, KMT lah, Force 136 collab lah. Mereka jadi pemerintah tanah Melayu. Dan mereka membuat kekejaman yang lagi teruk daripada kita. Dan orang kita pun start lah melawan. Datuk Onn Jaafar, Melayu, contohnya apa dia buat? Dia berunding dengan komunis. Dia cuba tenangkan ketegangan antara Melayu dengan komunis. Komunis majoriti Cina lah masa tu. So nak elakkan kaum bertembung, gaduh, mati, so dia tenangkan Onn Jaafar. So nampak tak? So secara langsung ataupun tidak, Perang Dunia ini membawa kepada satu lagi proses kemerdekaan. Jadi kalau awak dah join kelas saya dari kelas first, apa saya cakap? Nasionalisme menyebabkan World War I. World War I menyebabkan World War II. World War II menyebabkan satu lagi tambah, kemerdekaan. Proses menuju merdeka itu kita ceritakan pada bab keempat sampai bab 10. Maka tanyalah awak sudah habis 3 bab. Okey, sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini, dah habis dah. Bab 3 dah habis. Tanya. Congratulations, dah habis bab 3. Bagus yang setia dengan saya ni. Bagus. Loyalnya. Jadilah girlfriend lah tiba. Gerak. Okey, saya akan tunjuk. Saya akan share screen sikit. Sekejap. Okey. Nampak tak? Okey, nampak kan? Okey. Cuba tengok. Okey. Ini ialah soalan, contoh-contoh soalan objektif. Okey. Ini ialah contoh-contoh soalan objektif yang awak akan jumpa semasa peperiksaan awak. Soalan objektif macam orang yang baru masuk, maksimum masa yang awak boleh jawab ialah 1 minit 15 saat sahaja. 1 minit 30 saat sahaja. Maksimum untuk satu soalan. Tapi kadang-kadang kita boleh buat laju. Okay, so tengok kita buat objektif kita tadi. Soalan pertama, mengapakah kesedaran nasionalisme Melayu tidak berkembang sebelum Perang Dunia Kedua? Okay, kalau awak tengoklah, A, mematuhi perintah Sultan. Okay, kalau awak rasa A jawapan ni, kita ingat balik apa yang kita belajar tadi. Yang kita belajar tadi kan, kalau awak rasalah kesedaran nasional Melayu tak berkembang, masa Perang Dunia Kedua pun kita ikut perintah Sultan kan, tetapi masih tak kembang. Baru nak kembang masa tu. Tapi kita masih ikut perintah Sultan. Sebab Sultan tu dipergunakan. Ingat tak ayat saya tadi? Maka adakah A jawapan dia? Salah. P dekat B pula. Sekatan Kerajaan British. Ya kau. Tetapi dia tak kata sekatan macam mana. So kita biar dulu. C, kemunduran taraf hidup. Okay, kita fikir sikit. Kemunduran taraf hidup. Nasionalisme dikembangkan macam mana? Ingat tak apa saya kata? Dia buat majalah, dia buat risalah, dia buat novel, dia buat surat khabar. Kalau orang miskin pun boleh baca surat khabar, betul tak? Boleh tak dia sedar? Maka clue yang paling besar di sini ialah kesedaran. Itu clue yang paling besar. Macam mana awak nak sedar? Pergi dekat D, kekurangan ilmu pengetahuan. Kalau awak tak tahu, awak tak belajar, awak boleh sedar tak? Tak boleh kan? Macam saya ayat tadi lah, intelektual itu sangat penting. Gitu. Sejawapan dia ialah D. Tak sampai seminit pun. Sebab awak dah go through jawapan tu sendiri. Nampak? Saya rasa awak boleh buat yang lain sendiri. Okay, sekarang ni sebelum kita belah, saya nak awak buat soalan ini sekejap. Saya bagi awak saya bagi awak 5 minit. Okay, tengok dulu. Okay, ini soalan kebat. Okay, dia kata kaji peta kemarahan tentera Jepun di tanah Melayu berikut. Tengok. Macam cerita saya tadi lah. Dia pergi Jitra, dia pergi Pening, 3 tentera, Jepun sedang mendarat di Kota Baru. 3 arah, lepas tu semua jumpa di Singapura kan. Sama je. Okay, dah ready dah? Dah tengok peta dah? Okay, sekarang ni saya bagi awak masa 5 minit
untuk jawab soalan C dan D. A dan B pun bolehlah. A dan B senang gila. Okay, saya bagi awak 5 minit untuk jawab soalan ini. Soalan C 4 markah. Soalan D 4 markah. Silakan. Kalau saya rasa saya nak suruh orang jawab, saya akan suruh orang jawab. Mentang-mentang aku 11 kan, saya tak kira. Cuba try. Saya bagi awak 5 minit. Okay, go. Cuba. First, bila dan manakah tentera Jepun mula mendarat di Tanah Melayu? Kedua, mengapakah Jepun memulakan serangan dari arah utara Tanah Melayu? Saya dah sebut kan? Ketiga, jelaskan strategi Jepun untuk menguasai Tanah Melayu dalam tempoh yang singkat. Bila soalan kibat, apa yang dia nak tu? Apa yang dia nak? Singkat. Saya boleh takluk apa pun tempat pun, tapi macam mana dengan singkat? Sekejap. 4. Apakah iktibar yang diperoleh daripada kejayaan Jepun Tanah Melayu untuk manfaat kecemerlangan diri? Soalan D, ramai terperangkap. Ramai. Okay. D, iktibar. Format pertama untuk iktibar sentiasa mula dengan ayat ini. Kita mestilah. Kita hendaklah. Macam BM, sebiji. Kalau orang pandai buat karangan BM buat ni, sejarah ni senang tu. Kita perlulah. Kita haruslah apa-apa-apa agar apa jawapan dia. Contoh. Tapi awak jangan tertinggal untuk manfaat kecemerlangan diri. Maksudnya, kalau apa yang awak akan dapat, apa awak belajar daripada Jepun serang kita? Selain daripada dia kejam ke dia apa awak boleh belajar? Apa yang awak nampak? Macam mana hebatnya Jepun? Apa awak rasa? Gitu. Okay. Sikit lagi saya bagi awak 2 minit lagi. Habiskan. Cepat. Rasa nak panggil siapa Kita bully Hani nak tak? Kita bully Hani. Kita suruh Hani jawab. Boleh tak kan? Ke kita panggil Alia jawab? Boleh tak? Kan nak panggil Kaisara. Kan nak panggil Siapa lagi? Kan nak panggil Masa nak suruh Hani jawab. Macam best suruh Hani jawab. Tak apa. Okay, 9 minit lagi. Kita dah habis bab 3 untuk pengetahuan awak. Dah habis. Awak mungkin perasan saya ada tak cerita sikit-sikit pasal penentangan tu. Saya tak cerita sebab pattern dia sama. Saya rasa awak dah faham macam mana pattern dia. Okay. Kalau awak faham pattern, senang je. Okay, 3 perasaan. Lepas ni saya nak panggil seorang jawab. Kalau seorang tu tak boleh buka mic, dia jawab dekat ruang chat tu pun dah boleh dah. Okay dah. So, okay, soalan C. Soalan C, Hani Humaira cuba jawab. Cuba. Jawab je. Jelaskan strategi Jepun untuk menguasai Tanah Melayu dalam tempoh yang singkat. Awak nak keluarkan suara awak yang manis tu ke? Awak nak type kat chat ke? Dipersilakan. Saya menunggu. Cepat. Jawab je. Soalan D saya tak tahulah dia tidur ke dia berjaga ke. Soalan D Kaisara Kaisara Hazrin akan jawab. Okay, awak nak unmute ke, awak nak letak kat chat ke, boleh. Jawab cepat. Lepas tu dah settle jawab, dah check, dah bincang, baru saya stopkan kelas. Okay, go. Cepat. Okay, 4 markah.
Okey. Tak apa nak. Pertama, 3 pasukan. Betul? Okey, huraian. So, bila ada 3 pasukan, apa jadi? Okey. Kita tolong Hani. Bila ada 3 pasukan, apa jadi? Apa jadi bila ada 3 pasukan? Dia masuk lebih laju ke? Lebih lembab ke? Yes. So, bila ada 3 pasukan, lebih banyak kawasan ditakluki dengan pantas. Okay. Kalau awak rasa tak boleh fikir dah, cukuplah kat situ. Fakta ada, huraian ada. Contoh paling senang. Contoh, kalau awak tak faham, awak tengok balik peta. Hani, apa contoh? Dia serang dari mana dulu? 3 pasukan tu. Cuba tengok. Kota Baru lagi. Yes. Awak cakap je, dia mulakan serangan dari Kota Baru, lepas tu dari Patani, dari Singgora. Awak dapat berapa markah dah? Markah pertama, 3 pasukan. Markah kedua, ditakluki dengan lebih pantas. Markah ketiga, Kota Baru, Patani, Singgora. Berapa markah? 5. Siap. Satu fakta tau. Baru satu. Okey, Hani. Cuba yang lain. Kita dah kata pasal 3 pasukan. Okey, fakta kedua. Dia cepat sebab dia guna apa? Senang cerita lah. Kalau tadi dia masuk 3 pasukan. Dia cepat tu sebab dia guna apa? Dia guna sampan tu. Basikal. Lagi? Basikal. Okay. Lepas tu dia guna jalan mana? Dia guna gunung-gunung ke? Yang saya cerita tadi, dia guna gunung ke? Dia lalu Cameron Highland ke? Ke dia lalu kawasan lagi? Mana? Yes, dia guna pesisiran pantai. Kawasan pantai. Sebab pantai boleh jalan dengan lebih laju dan pantas. Sedar ataupun tidak, Hani Humaira berjaya mendapatkan 7 poin. Yes, untuk soalan 4 markah, dia dapat 7 poin. Selamat tak? Selamat. Lebih dari selamat. Settle soalan. Punyalah senang macam tu. Dapat 4 markah. Nampak macam mana? Fakta, huraian, contoh. Okay. Kaisara boleh tak jawab soalan D? Ke dah tidur tu? Cuba Kaisara jawab. Soalan D, soalan kibat. So, bila soalan kibat, ayat terakhir mesti ada ayat inference. Orang tanya, inference tu apa? Macam contoh ayat penegasan. Contoh, bila awak dah kata kita haruslah kita Mesra, maksud akhirnya terbuktilah bahawa kejayaan Jepun mampu apa-apa. Awak tutup, awak ikat balik awak punya fakta-fakta tu. Okay, cepat. Cuba Kaisara jawab. Kalau Kaisara tak jawab, saya suruh Alia jawab. Cepat. Saya akan paksa semua. Sebab tak buka kamera. Jadi saya akan paksa orang yang tak buka kamera untuk jawab. Cepat. Kaisara ada ke tak ni? Ke dia tidur ni? Yes, cepat saya nak paksa. Jawab. Apa dia? Okay. Okay, so awak punya fakta pertama. Okay, ni kebat kan? Fakta pertama yang Kaisara bagi, bijak menyusun strategi. Okay, bijak menyusun strategi ni, okay, baca ayat belakang. Untuk manfaat kecemerlangan diri. Okay, awak kata, awak boleh ambil manfaat dari Jepun, kita haruslah bijak menyusun strategi. Okay, awak nak bagi huraian macam mana? Okay. Saya tolong sikit untuk awak. Contoh. Ayat dia macam ni. Bijak susun strategi. Ayat kedua, ayat huraian. Contohnya, kita hendaklah apa? Seperti tentera Jepun yang bijak menyerang dari arah 3 penjuru. Itu yang awak bagi tadi, Kaisara. So, sekarang ni, huraian awak. Contohnya, okay,
Contohnya, buat apa seperti tentera Jepun yang 3 penjuru tadi. Okay, so kalau awak bijak menyusun strategi dalam hidup awak untuk kecemerlangan diri awak, contoh awak nak belajar untuk SPM sekarang, apa awak buat? Contoh dia awak buat apa? Okay, bijak susun strategi, buat apa? Okay, bagi jawapan. Kalau bijak susun strategi, apa awak buat? Kalau untuk kecemerlangan diri awak. Cuba bagi jawapan. Okay, cuba bagi jawapan. Management. Oh, Hana. Hai Hana. Oh, bagus. Aku suruh orang lain jawab. Bagus. Bagus. Okay, manage masa. Betul? Tepat setepat-tepatnya. Bagus. Tahniah. Alhamdulillah. Ya Allah. Bravo, Banzai. Sebab apa? Menyusun strategi. Macam mana awak susun strategi untuk awak cemerlang? Mengatur masa dengan baik. Nak tambah lagi markah tak? Macam mana awak atur masa? Contohnya, saya sediakan jadual belajar ataupun jadual harian, katakanlah. Ini diambil kira daripada taktik Jepun menyerang dari 3 penjuru. Kait balik. Menunjukkan bahawa kita mampu berjaya dengan adanya strategi. Satu fakta Kaisara, satu fakta Hana, berapa poin dah awak dapat? 1, susun strategi. 2, huraian mengatur masa. 3, jadual belajar. Contoh. 4, 3 penjuru. 4 markah. Berapa soalan kebat ni nak? 4 markah. Bagi satu isi. 4 markah. Siap. Okeylah. Kita tak naklah terlalu selesa. Tambahlah isi kedua. Iktibar tadi kita hendaklah bijak menyusun strategi. Bla 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 bla. Okey, yang kedua. Apa iktibar kedua? Cuba. 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 Macam mana? Cuba. Ada sesiapa nak bagi? Alia. Sebab huraian berdikari untuk capai apa yang kita nak. So, huraian awak, untuk awak cemerlangkan diri awak, macam mana awak berdikari dalam hidup awak hari-hari? Awak buat apa? Awak buat apa? Paling senang. Masa awak belajar lah, berdikari, awak buat apa? Awak belajar, awak disuruh ataupun awak sendiri nak belajar? Senang cerita. Awak belajar, awak ada awak belajar, awak rasa nak belajar sebab awak rasa tanggungjawab awak nak SPM March ke, ataupun mak bapak awak kena paksa awak. Lia, masuk bilik belajar. Mana? Okay. So, itu dah tunjukkan awak berdikari. Bermakna semangat untuk belajar ataupun uruskan hidup tanpa disuruh. Mana awak ambil tu? Berdikari macam mana? Contoh, awak ambil peristiwa mana? Contohnya, awak tengok balik tadi, nenek moyang kita tadi, rakyat tanah Melayu tadi, berinovasi untuk buat makanan sendiri, cari hasil sendiri, tanam itu dan ini. Sebab apa? Sebab catuan makanan yang dijalankan oleh pihak Jepun tadi. So, dia berdikari zaman dia cucuk tanam. Kita dikari zaman kita ambil pelajaran daripada dia, kita belajar sendiri tanpa perlu paksaan. Nampak tak? Sini yang berdikari dah 3 markah. Sini dah 4 markah. Awak dah dapat 7 markah. Maksimum dia 4 saja. Nampak tak betapa mudahnya sejarah? Soalan kebat yang engkau takutkan sangat zaman ni, itulah dia. Dah siap. And fakta tu awak sendiri yang berikan. Saya tak sentuh apa pun. Saya cuma tolong sikit saja. And tanya awak dah habis bab 3. Bab yang pada saya lah susah untuk awak sebab banyak benda nak hafal kan. Sedangkan awak dah faham, saya tak dah. So akhirnya saya stop present dah 11.30.
So, kesian awak. Esok Khamis mesti ada kelas lagi. So, rasanya ada soalan lagi tak? Okey, sekejap saya nak tanya seorang-seorang. Kaisara faham? Kaisara faham tak? Duratul Ain faham tak? Karunisa Najla faham tak? Syazana faham tak? Aliyah faham tak? Hani Humaira faham tak? Patricia faham tak? Naufara, hai Naufara. First time masuk kan? Tanya. Patah ni pun ke selatan lah, takkan ke utara pula. Ah, so, dia ikut pesisir pantai barat juga. Kan tadi yang map latihan tadi, akhirnya sebab kenapa dia tak pergi ke utara? Sebab utara Thailand, dik. Dia nak serang Singapura. Singapura kat bawah, dik. Takkanlah pergi atas tak? Ya, saya tahu. Ya, awak tak tahu ada pergi mana kan? Sebab kalau saya pergi tengah-tengah, tengah-tengah tu ada gunung-gunung kan, Cameron Highland, Bajaran Siliwangsa kan. Kalau gunung hutan, kalau lalu gunung hutan kan susah tu. Kan susah awak nak pergi, kan jauh, kan lembab sampai. So lalulah pesisir pantai. Gitu. Faham okey. Bagus Hana, bagus bertanya. Inilah first time di mana korang bercakap. Saya bangga korang bercakap, ya. Selama ni korang tak pernah bercakap pun. Siut tu bangga. Okey. Ada soalan lain? Kalau ada, bagi tahu. Tak ada dah. Ya, tanya. Ya. Ya. Baik. Okey. Contoh tu bergantung. Contoh tu bergantung juga. Kalau contohnya, tadi kenapa saya bagi contoh kita? Sebab dia tanya pasal kecemerlangan diri. Sebab tu kena sebut kita. Kalau contoh dia tanya yang lain yang tak ada kaitan dengan kecemerlangan diri, tak ada kaitan dengan diri kita, bagi yang umum lah. Bagi yang contoh biasa lah, contoh peristiwa dia, contoh apa yang awak ceritakan. Lepas tu yang huraian tadi, awak boleh bagi banyak lagi. Awak tak terikat pada sebab je. Awak boleh cerita kesan, awak boleh cerita akibat, awak boleh cerita punca, boleh. Boleh. Awak boleh bagi tahu nama tempat, nama orang, boleh. Dapat markah lagi. Sejarah dia sangat longgar pemarkahan dia. Dan sangat lenient. Tukar silibus tu apa? Force 136 tu orang Melayu kan. Okay. Force 136, pasukan komand. Faham dah? Yeay, bagus lah. Tepuk. Yeay, tepuk. Okay, Force 136 ialah askar komando khas yang macam saya cerita tadi. British buat. Ahli dia orang Melayu. Orang Melayu ada, orang Cina sikit, tapi majoriti orang Melayu. Sebab dia punya base dia, macam tadi yang saya tunjuk tadi, ada dekat Kedah, ada dekat Perak, ada dekat Johor, yang satu lagi saya tunjuk tadi kan. So orang yang menyertainya orang Melayu. Macam komando lah, askar wataniah kita sekarang sama lah dulu tu. Untuk lawan Jepun, khas untuk lawan Jepun. So dia dianggap macam tentera kita yang pertama nak lawan Jepun. Kita belum jadi sebuah negara yang sah, so tak boleh ada tentera. So ini macam kita punya pasukan guerrilla kita lah nak lawan. British handle kan. Okay, soalan lagi. Bagus, hari ni ramai bertanya soalan. Aku rasa kena buat macam ni lah. Kena tanya orang. Baru namanya private tutor kan. Kalau aku bercakap je, itu dah jadi macam PDPR kan. Ada lagi soalan? Tanya. Mu'afah faham? Huda faham? Tengku Kristina faham? Cik. Patricia faham? Semua faham Dah tak ada apa dah Okay. Kalau rasa dah tak ada apa, okay. InsyaAllah faham. InsyaAllah faham. Maksudnya kau tak tahu ke? Kau faham. Okay. Bagus. Ada apa-apa soalan? Dah 11.43. Saya tak nak dituduh oleh ibu bapa korang sebagai pemecah kebahagiaan korang. Relax lah. Sebab korang dah penat tadi kan. So apa kata korang berehat. Allahu Akbar. Apa dah aku buat? Berehat lah. Okay, kalau dah tak ada apa-apa soalan, saya kelas seterusnya ialah bab 4. Okay, kelas seterusnya ialah bab 4.
saya akan ceritakan pasal baru masuk pasal bab usaha ke arah kemerdekaan tu. Start daripada Malayan Union. Masa tu baru kita start. Boleh? Okay. Untuk bab 4 sampai bab 10 saya akan laju. Laju bukan sampai awak tak faham. Faham. Tapi laju dari segi saya letakkan slow-slow sikit. Ni perang apa. So dah tak ada perang dah. Ni main usaha. Yang tolong ingat bila start masuk bab 4 sampai 10 ni, semuanya kronologi. First pasal apa, lepas tu sambung apa pula. Macam sinetron, macam drama yang takkan berkesudahan. Yes. Boleh? Alright, good luck. Rehat yang cukup. Saya tak apa, tak payah rehat. Saya nak tengok bola sekejap lagi. Oh, seronok nak tengok bola. Okay, so yang lain dah tak ada apa dah. Dah boleh gerak. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Hana. Terima kasih KN. Terima kasih Christina. Terima kasih Sarah. Terima kasih Kaisara. Terima kasih Bat. Terima kasih Muafa. Silakan, silakan. Hmm. Kalau sebaiknya kena. Sebab macam saya cakap tadi lah, macam kalau orang tu pandai buat karangan, dia akan senang buat sejarah. Sebab susunan ayat kebat dengan struktur dia sama macam karangan. Dia mesti ada intro, dia mesti ada macam saya punya formula FHC tu. Lepas tu kalau nak kembangkan guna faktor politik, ekonomi, sosial, PES. Lepas tu awak ikat dengan ayat penegasan. Terbuktilah bahawa kan, jelaslah. Saya tahu cikgu awak pernah ajar. Ni benda sama je. Cuma saya nak memahamkan ceritanya and saya masukkan formula tu sekali. Betul lah tu. Dah betul dah. Sebaiknya tulis. And tulis ayat pendahuluan tu. Lepas tu ayat penegas tu jangan lupa. Sebab ayat tu membezakan awak A plus ataupun A solid. Takkan nak A solid kan? Nak A plus kan? Ya. Okay, contoh. Kalau dia kata, bagaimanakah ni dapat mewujudkan perpaduan? Contoh itu soalan dia kan. So, kita nak cakap pasal perpaduan, betul tak? Itu topik kita kan, topik soalan. So, ambil topik tu. Ambil balik. Kesimpulannya, terbuktilah, jelaslah bahawa perpaduan, kita nak cakap pasal perpaduan kan? Tu fokus. So, perpaduan dapat diwujudkan apabila langkah-langkah ini dilaksanakan demi kemajuan negara. Macam tu. Ha. Ayat nak tutup je. Tapi pasal topik tu. Boleh? Boleh? Alright. Sama-sama. Assalamualaikum.